Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Di mana biasa memanjat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izinnya kita masih lagi dapat bersama pagi ini. Hari ini hari Khamis 15 Disember 2022. Lagi 15 hari. Habislah tahun ini. Habis tahun ini insya-Allah. Semoga dipanjangkan umur. Kita akan bertemu dengan tahun 23. Ya Rozai, Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam. Apa khabar Rozai? Terima kasih kerana sudi menjenguk antuk. Hari ini cuaca di Kota Baru baik, alhamdulillah. Hujan pun dah reda, dah berhenti. Pagi ni nampak ada sinar matahari, sinar pagi. Alhamdulillah. Semoga akan memberi sesuatu yang baru. Memangnya Allah sentiasa memberi yang baru kepada umatnya. Allah tidak pernah memberi benda lama kepada kita. Allah sentiasa memberi hari-hari baru. Setiap hari is new day. Every day is new day. Alhamdulillah. Thank you Allah. Dan setiap hari oksigen baru. Oksigen baru pada kita. Allahu Akbar. Besarnya nikmat Allah. Penglihatan baru. Mata baru. Memang melihat baru. Pendengaran baru. Everything is new. Jadi kita juga kena sentiasa memperbaharui hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hablu minallah. Hubungan kita perbaharuikan. Macam mana tu nak perbaharui hubungan dengan Allah? Maka bersyuhadah awal pagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sentiasa perbaharuikan tali dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah. Ya, tamulah. Assalamualaikum tu. Nak request boleh. Boleh terangkan rukun wuduk dan cara-cara semoga bermanfaat. Wuduk. Wuduk yang penting. Wuduk yang penting lah. Yang penting. Ambil wuduk. Wuduk ni penting ya. Wuduk ni penting. Sebab wuduk yang tak sempurna boleh menjejaskan solat. Dan wuduk yang tak sah boleh menyebabkan solat tak sah. Peranan wuduk itu besar. Cantik soalan tu. Peranan wuduk tu besar. Wuduk itu besar sangat. Tak boleh dipermain-mainkan peranan wuduk. Jadi wuduk ni cara ringkasnya lah. Cara yang wajib afdalnya. Basuh dua tangan dulu. Bersihkan tangan dulu. Bersihkan tangan dulu. Tangan tu pegang apa tak tahulah. Bersihkan tangan dulu. Kemudian berkomo-komo dulu. Itu belum start lagi. Kemudian ambil air. Masukkan dalam dua tapak tangan. Sapu ke muka. Sapu ke muka tu. Sapu habis. Sapu habis ke muka ni. Sapu ke muka. Ini sapu muka yang paling penting sekali. Ambil wuduk ni. Air ni. Dua belah tangan ni. Letak ke muka ni. Tekankan ke biji mata. Tekan biji mata macam tu. Tekan celah hidung ni. Dan jangan lupa tepi ni. Ini boundary muka ni. Ni telinga ni. Anak telinga kecil ni. Jadi tarik. Tarik. Basuh muka paling penting sekali. Sebab ramai orang yang tak rata air. Tak rata. Air kena rata. Tak semesti banyak air. Tak semesti. Jadi basuh muka ini. Ambil air. Letak ke muka daripada atas turun ke bawah. Kemudian tekan-tekan ke mata. Tekan-tekan celah hidung ni. Kemudian biar tinggal satu tangan. Dua tangan tak boleh. Dua tangan tak boleh. Muka tu biar tinggalkan satu tangan. Tarik sampai ke bawah ni. Ke bawah dagu. Satu tangan. Kalau dua tangan tak boleh nak tarik. Macam mana? Duk berkelahi dua tangan. Ambil ni. Tahu muka. Dan satu lagi pastikan. Tangan ini jangan terangkat. Air yang pertama diambil itu. Dibasuh muka. Tangan jangan terangkat. Tekan. Jangan lepas.
Daripada kulit tekan. Kemudian lepas satu. Lepas satu tinggal satu ni. Yang ni yang gosok janggut apa semua. Dan masa itulah kita niat. Kita niat. Niat saja aku. Ambil wuduk kerana Allah Ta'ala. Ambil penuh. Biar penuh. Telinga ni. Masa itulah juga. Dalam hati kita berdoa. Ya Allah, aku basuh mata aku ini, semoga gugurlah dosa-dosa mataku. Ya Allah, semoga hapuslah dosa-dosa wajahku, di wajahku. Hapuslah dosa-dosa di mulutku. Berkomo. Sampai. Ingat tangan tu mesti melekat satu ni sampai habis. Jangan angkat. Kalau gosok macam ni, kemudian gosok balik. Itu tidak afdal. Tidak afdal. Jadi kena angkat muka. Kemudian, basuh daripada tangan ke siku atau ke bawah. Ke bawah. Kemudian sapu kepala. Kamu basuh kaki. Selesai. Tapi muka tu yang paling penting sekali. Boleh? Boleh. Boleh lah tu. Boleh. Muka tu yang paling penting sekali. Ya. Soalan untuk request. Okey. Itulah. Itu cara ambil wuduk. Cara wuduk. Okey, Rahmat. Assalamualaikum, bang. Dan semua sahabat. Waalaikumsalam. Nas. Ya, Nas. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam, Nas. Persoalan saya. Persoalan saya. Lain macam Nas ni. Atuk ni bukan pandai kan. Kau tanya yang pelik-pelik, aku tak boleh jawab. Tapi tak apalah. Tak apalah. Sama kita sembang-sembang kan. Dengan anak cucu, dengan atuk. Tak tanya atuk, nak tanya siapa lagi kan. Segan nak tanya orang lain. Ya, kop. Kop. How's your business? Assalamualaikum, Tok. Selamat pagi. Nampak sejuk pagi ni. Banjir ke sana? Sini banjir dah surut. Tapi belum habis hadah lagi. Dia kena bulan 1 baru habis hadah. Orang kata bulan habis hadah. Dalam tempoh dia lagi. Tengku hujung masih ada. Tapi sekarang dah penghujung dah. Dah hujung. Kalau nak balik dah boleh balik dah. Kalau orang Kelantan boleh balik dah. Boleh balik. Kop. InsyaAllah. Tu doakan semoga bisnes kop. Maju jaya. Alhamdulillah. Tajuk kita hari ini. Tajuk kita. Okey. Sebelum kita pergi tajuk kita baca dulu surah Al-Fatihah. Sama-sama kita baca, kawan-kawan semua. Kita baca surah Al-Fatihah. Dan kita niat sedekahkan kepada Rasulullah. Pahalanya. Kita sedekahkan kepada Rasulullah, para sahabat, anak-anak Rasulullah baginda, terutama Fatimah, yang kita sayang. Cantik Fatimah ni. Ahli ibu syurga. Kepada sahabat, kepada Rasul-Rasul, 25 Rasul, kepada semua Nabi-Nabi, 140,000 Nabi, semua sekali sehingga Nabi Adam AS. Dan kepada kedua ibu bapa kita. Kepada diri kita, isteri atau suami, anak-anak, rakan-rakan, sahabat, jiran-jiran, semua sekali, dan kepada muslimi muslimat dan mukminin mukminat, sama ada yang telah meninggal ataupun berada di mana sahaja. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah. Amin. InsyaAllah. Ya, Nauliza. Assalamualaikum, Tok. Ya, moga Tok Haji sihat sentiasa. Doa Tok Haji. Waalaikumsalam. Sihat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Semoga Rasulullah terhibur senyum di atas sedekah Al-Fatihah yang kita baca untuk baginda. Yang kita sayang. Dan Rasulullah lah yang akan memberi syafaat kepada kita di pada mahsyar nanti. Kita sentiasa berselawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Cukup dah. Allahumma salli ala Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad pun boleh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Sekali kita berselawat, Allah berselawat 10 kali kepada kita dan Rasulullah menjawab selawat kita kepada Rasulullah. Rasulullah. Itulah hebatnya. Jadi rugi orang yang tak berselawat ni. Rugi. Ya, mikron. Untuk meninggikan darjat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Untuk meninggikan darjat kita juga. Darjat kita diangkat 10 darjat.
dan dihapuskan 10 keburukan kita dengan kita berselawat. Allahu Akbar. Jadi pernah Rasulullah kata ada seorang yang sedang melintas siratal mustaqim, berjalannya tu huyuhaya, hampir jatuh ke dalam neraka, ke neraka, tajuh dan tiba-tiba datang selawat membimbingnya. Datang selawat membimbingnya sehingga dia boleh melintas siratal mustaqim. Itu. Dan ada juga Rasulullah bersabda, iaitu orang yang timbangannya berat kepada dosa dan malaikat dah nak ambil, nak humban dalam neraka, Rasulullah kata tunggu dulu. Tunggu dulu. Malaikat kata dia tak boleh ikut perintah Rasulullah. Malaikat tidak akan ikut perintah Rasulullah, tapi malaikat akan ikut perintah Allah. Jadi Rasulullah minta dengar, ya Rabbi, tunggu dulu kepada umatku seorang. Sayangnya Rasulullah kepada umat dia. Maka Allah kata, tunggu dulu ya malaikat. Ikut apa yang kekasihku ingin beritahu. Rasulullah ni kekasih Allah. Jadi malaikat pun tunggu. Dia bawa hamba Allah itu dan ditimbangkan semula. Apabila ditimbangkan semula, Rasulullah kepal ambil sesuatu dalam poket baju dia, letak sebelah pahala. Maka beratlah pahala dia. Hairan dia, boleh masuk syurga. Ya Allah, apa kelebih apa yang aku telah buat, ya Allah? Ya Rasulullah, aku boleh masuk syurga ni sedangkan bukan banyak dosa. Kau lupa, kau banyak berselawat kepadaku semasa kau hidup di dunia. Selawat boleh membuat timbangan, bro. Talian hayat, selawat. Selawat, bro. Selawat. Itulah rugi orang tak zikir hari-hari sebab tak ada tasbih. Tak ada tasbih. Rahmat kena jual tasbih, bagi tasbih. Salam akhirat yang paling mudah tapi macam-macam leka. Itulah saham akhirat. Betul. Betul lah tu. Okey, itulah beberapa perkara yang kita. Tajuk kita hari ini ialah khianat. Khianat. Apa itu khianat? Khianat ni lawannya tidak amanah. Khianat ni lawannya amanah. Jadi apabila khianat, tidak amanah lah. Itu maksudnya khianat. Khianat. Apakah khianat yang paling besar? Khianat yang paling besar ialah khianat kepada agama. Bukan khianat kepada hal-hal kemanusiaan, dunia apa semua. Khianat yang paling besar ialah khianat pada agama. Saya masak ni Tok Haji. Hati-hati masak no. Hati-hati. Banyak berselawat masakan. Campurlah dengan bahan-bahan kasih sayang. Selawat kasih sayang. Semoga makanan itu menjadi berkah. Bukan setakat enak saja, berkah insya-Allah. InsyaAllah. Semoga memberi kebaikan kepada orang yang tersayang. Khianat. Apakah yang dikatakan khianat ini? Khianat ini ialah melakukan sesuatu yang tidak amanah. Tidak amanah. Iaitu khianat yang paling besar ialah khianat agama. Kalau di dunia ini khianat, pegang jawatan, menipu, contoh, diberi pegang dana, bagi pegang dana, wang atau apa saja, dia sapu kat dia. Itu tidak amanah. Tidak amanah. Jadi itu di dunia. Dapat dosa, kena dosa juga. Saya sambil masak, sambil selawat tu Haji. Alhamdulillah, hebat. Amalkan, Nur. Amalkan, teruskan. Tetapi khianat yang lebih besar ialah khianat kepada agama. Khianat kepada agama. Di antaranya khianat kepada agama ini nak meletakkan agama lain sama taraf dengan agama Islam. Itu juga khianat. Berat tu. Sebab agama Islam ini ada agama yang hanya satu-satunya agama yang diterima oleh Allah SWT. Kalau orang kata agama tu sama saja, Allahu Akbar, itu boleh menyebabkan kita jadi kafir. Berat tu. Ada orang selalu sebut macam tu. Mana agama nak suruh tak baik? Semua agama sama je nak suruh baik. Perkataan sama saja itu tak boleh dipakai. Sebab agama Islam adalah satu-satunya agama yang diterima, yang diutus oleh Allah SWT, yang boleh diterima di zaman Rasulullah, yang dibawa oleh Rasulullah ini. Satu, itu pengkhianatan yang pertama. Pengkhianatan yang kedua ialah apabila kita nak melakukan hukum-hukum, melaksanakan hukum Allah. Tak boleh ni, ketinggalan zaman lah, hudud ni ketinggalan zaman lah, apalah. Itu juga pengkhianatan kepada agama. Betul-betul ramai yang masih mengutuk orang alim. Mengutuk orang alim juga khianat kepada agama.
Khianat kepada agama. Ini banyak pengkhianatan yang dilakukan kepada agama. Dan benda ni berat. Boleh membawa kafir. Boleh membawa murtad. Dalam khianat kepada agama. Ada orang juga. Ada orang selalu kadang-kadang sambil lewa je beritahu. Apalah kau pergi di sekolah Arab tu. Tak ada apa benda pun sekolah Arab tu. Itu pengkhianatan kepada agama juga. Kau kena pergi sekolah bahasa Inggeris. MRSM. Ini masa depan kau terjamin. Allahu Akbar. Masa depan terjamin pergi MRSM. MRSM bukan Tuhan. Allah yang menentukan masa depan kita terjamin ataupun tidak. Mencari ilmu itu sekadar mencari ilmu saja. Jangan sampai kita meletakkan masa depan kita lebih terjamin. Bila pergi sekolah MRSM. Tak betul tu. Tak betul. Sama ada cemerlang ataupun tidak. Itu keizinan daripada Allah SWT. Jadi jangan khianat agama kita. Itu juga termasuk dalam bab khianat agama. Dan itu dari segi secara lebih berskala lebih besar pengkhianatan dalam soal agama. Ada juga selalu kita dengar Allah kita buat ibadat ni kita kena ikut cara Rasulullah, kita kena solat sunat duha sebagainya. Kalau nak ikut Rasulullah susahlah. Itu pun boleh menyebabkan jadi kafir. Kalau nak ikut Rasulullah susahlah kita. Tak boleh. You wajib ikut Rasulullah. Sebab Rasulullah lah contoh manusia yang ideal yang boleh ikut. Kau tak boleh ikut. Kau ikut separuh-separuh cerita lain. Tapi jangan kata susahlah nak ikut Rasulullah. Jangan sebut itu. Jangan sebut. Itu perkataan yang boleh menyebabkan kita menjadi kafir. Itu bahaya tu. Semua nak ikut Rasulullah. Memanglah semua ikut Rasulullah lah. Ini di antara pengkhianatan kepada agama. Pengkhianatan. Sama juga orang mengutuk kahwin 4 apa. Yang kahwin 4 nak ikut Rasulullah, yang lain tak nak kahwin. Jadi seolah-olah kahwin 4 itu sesuatu yang ditegah oleh Islam. Tak boleh. Itu juga tak boleh. Kau tak nak terima suami kau kahwin 4, itu cerita lain. Tapi jangan mencanggah hukum Allah. Jangan mencanggah hukum Allah. Itu penting kepada kita. Ini kadang-kadang kita lalai tahu melakukan perkara, berucap perkara-perkara seperti ini. Sebab itu kita kena sentiasa perbaharui syahadah kita. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita kena perbaharui. Ada orang awal pagi cantik syahadahnya. Cantik. Tapi petang masuk neraka. Allahu Akbar. Jadi kita kena jaga benda ni. Khianat pada agama, pada negara. Betul. Zasima. Assalamualaikum Tok Man. Waalaikumsalam. Semoga keluarga sihat semuanya. Amin. Terima kasih. Alhamdulillah. Salam duha. Syukur dirahmati Allah. Salam duha bro. Dah solat belum? Solat belum. Buat duha 4 rakaat 1 salam. 4 rakaat 1 salam. InsyaAllah. Jadi itulah. Kadang-kadang benda yang berlaku itu tidak sengaja. Tidak sengaja kepada kita. Ada juga ibu bapa yang mendidik anak-anak sehingga keluar perkataan, engkau ni kalau tak pergi sekolah gelap masa depan kau tahu. Itu tak boleh tu. Itu tak boleh. Sebab masa depan ditentukan oleh Allah SWT. Bukan ditentukan oleh tak pergi sekolah. Takkan tak pergi sekolah 1 hari kau kata gelap masa depan. Tak boleh. Sedangkan kalau dia tak solat, kau tak kata pula nanti masuk neraka. Sebab itu jelas. Bagi orang tak solat masuk neraka, kau tak kata. Tapi kalau tak pergi sekolah 1 hari, kau kata gelap masa depan kau. Kau nak jadi apa? Nak jadi tukang kebun? Allahu Akbar. Tukang kebun ke apa ke? Yang penting masuk syurga. Bukan pangkat. Dunia ni tak ada apa. Dunia tak ada apa di sisi Allah SWT. Tukang kebun ke, jaga ke, guru besar, pengarah ke, menteri ke, Perdana Menteri ke, agung ke. Di sisi Allah SWT itu semua tak ada. Tak ada. Masuk dalam kubur pun dah tak ada dah. Apa lagi di padang mahsyar? Apa lagi di syurga? Masuk kubur dah tak ada dah. Tak tanya, kau tukang kebun kah dulu? Tak tanya. Ataupun kau guru besar kah dulu? Tak tanya. Kau menteri kah dulu? Tak tanya. Kau agung kah dulu? Tak tanya. Tak tanya semua tu. Semua tu. Yang dia tanya ialah, Ma Rabbuka. Siapa Tuhan kamu? Kau agung. Kau kat siapa? Kau tak boleh jawab. Kau kena pukul lah. Dia buat apa lagi? Buat apa lagi? Ya, Fauzia. Ya, tapi ada orang caci Rasulullah sebab kahwin poligami. Ada perangan tu. Jangan tersalah cakap. Kena istighfar. Kena syuhadah semula. Jangan caci Rasulullah. Bahkan menafikan apa ajaran Rasulullah pun tak boleh. Tak boleh. Tak semua apa yang dibuat oleh Rasulullah
umatnya boleh ikut tak semua. Rasulullah kahwin 9, kita kahwin 9. Tak boleh. Itu tak boleh. Tak boleh. Tak semua. Dan memang pun kita tidak boleh mencapai tahap kepribadian tinggi seperti Rasulullah. Mustahil lah. Mustahil nak capai tahap Saidina Umar pun, Saidina Abu Bakar pun tak boleh dah. Tak boleh dah. Rasulullah kata pahala Saidina Abu Bakar ni, kalau kumpulkan pahala semua umat manusia banding dengan pahala Saidina Abu Bakar sahaja pun tak boleh lawan dah. Berat lagi pahala Saidina Abu Bakar. Itu Saidina Abu Bakar. Kalau Rasulullah lagilah hebat. Lagilah. Tapi kita kena buat apa asas yang kita mampu. Jangan kalau tak boleh ikut semua, kita buang semua. Jangan kalau kita tak boleh ikut semua sunnah, kita buang semua sunnah. Itu yang tak betul. Itu yang tak betul. Itu yang dikatakan mengkhianati. Mengkhianati. Allah bagi kita sehat. Kenapa Allah bagi kita sehat? Supaya kita boleh beribadat dengan baik. Apa ibadat yang baik? Ialah solat wajib. Apabila sahabat tanya Rasulullah, apakah solat yang amalan yang baik selepas daripada solat wajib? Ialah solat sunat. Solat sunat. Apakah solat sunat yang terbaik dari kalangan solat-solat sunat? Ialah solat tahajud. Solat tahajud Rasulullah buat. Rasulullah buat solat tahajud setiap malam without miss. Rasulullah buat 4 rakaat. Tetapi Rasulullah berapa juzuk? 3 jam solat. 4 jam dia solat. Hampir dengan subuh solat. Sampai bengkak kaki Rasulullah. Memanglah kita tak mampu buat. Tak mampu buat. Tak bengkak pun tak apa. Tapi kita buatlah paling kurang 2 rakaat solat tahajud kita. Itu sudah pun mengisi sunnah Rasulullah. Jangan tak buat. Tak buat tu tak mengisi. Tak mengisi sunnah. Tak mengisi, tak boleh. Duha. Kena buat solat sunat duha. Solat sunat. Mempermainkan. Alah, tak payahlah. Tak buat pun bukan dapat dosa. Seolah-olah mempermainkan. Mempermainkan itu sunnah. Sunnah. Rasulullah sendiri tidak pernah tinggal duha. Pada Rasulullah, sunat itu wajib. Pada Rasulullah. Cuma dia sayang kepada umatnya. Maka dia kata tak apalah. Kalau kau uzur, kau keletihan, tak buat sunat pun tak apa. Tapi wajib tak boleh. Kau uzur ke, kau tertongging ke, solat wajib kena buat 5 tu. Yang 5 tak boleh, yang sunat boleh. Tapi bagi orang yang tahu untuk mendekatkan dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang sunat pun dia utamakan. Ya Noliza, Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu ya, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Amin. Apa khabar tu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah dapat join live Atuk Anis. Semoga semua sihat walafiat. Amin. Amin. Jangan sampai kita melawan hukum Allah. Benarlah ni. Kita jangan sampai melawan. You tak setuju, you senyap je lah. You rasa you tak boleh ikut, you senyap je lah. Senyap je. Jangan mulut tu. Jangan bacul. Bacul. Bahaya. Kerana mulut masuk neraka, bro. Ya, Nescafe Ice. Pagi-pagi Nescafe Ice. Sedap juga. Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam. Kop. Yes, kop. Ingat masa kecil. Kalau sekolah pasti selalu kena caci. Katanya tak ada jaminan masa depan. Macam mana tu? Tak boleh kata. Jaminan masa depan ni hak Allah. Ibu bapa yang caci macam tu, silap besar. Silap besar. Dan kita jangan buatlah. Kalau kita pernah alami situasi seperti itu, kita jangan buat. Ini satu lagi yang Atuk nak share. Kalau kita pernah lalu sangat-sangat sedih dengan kedua ibu bapa kita dulu, kita maafkan mereka. Tapi kita yang sudah sedar, kita jangan ulangi perkara yang sama kepada anak-anak kita. Jangan bermain dengan hukum Allah. Amin. Ya, Sudia. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Haji. Waalaikumsalam, pagi. Ya, Fauzia, solat duha tu kata kelebihannya boleh dimurahkan rezeki tu. Banyak kelebihan. Apa sahaja ibadat banyak kelebihan. Yang paling penting sekali ialah mendapat redha. Dekatnya kita dengan Allah SWT. Bahagia. Bukan rezeki yang kita harapkan sangat. Bukan wang ringgit yang kita harapkan sangat. Tetapi ketenangan, bahagia. Itu yang paling penting. Ada orang berdoa minta yang kaya. Kaya tak semesti bahagia. Kaya tak semestinya tenang. Kau minta, Allah bagi. Tapi apa guna kau tak tenang? Kau tak tenang. Sebab ketenangan itu bukan terletak kepada kekayaan. Ya, Adli. Assalamualaikum tu. Stop. Atau. Ya. Atau. Tajuk kita hari ini, pengkhianatan. Jangan khianat sesama manusia dan jangan khianat dengan Allah.
Jangan Allah. Jaga hubungan sama manusia. Hablu minannas. Iaitu jangan khianat. Buat baik sesama manusia. Hablu minallah. Jangan khianat dengan Allah SWT. Jangan khianat. Hablu minannas. Hubungan kita dengan jiran kita. Kita jangan khianat jiran. Biar dia khianat kita tak apa. Kita reda. Kita reda sebab itu ujian. Suami khianat isteri. Itu ujian. Isteri khianat suami. Itu ujian. Kita reda dengan apa yang berlaku. Reda dengan apa yang berlaku. Kita kena ingat. Kita kena ingat itulah ketentuan daripada Allah SWT. Yang penting pada kita ialah syurga. Syurga yang penting pada kita. Sehat tu, sehat Adi. Sehat, Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih, sehat. Sehat, terima kasih banyak. Allah mengetahui pandangan-pandangan mata yang khianat dan apa yang tersembunyi dalam dada. Ini yang kita harus sedar. Kadang-kadang kita ingat orang tak tahu, tapi Allah tahu. Apa yang Allah tahu apa yang ada dalam pandangan mata dan apa yang tersembunyi dalam dada. Sebab itu kita sesama Islam kita kena berbaik sangka. Tapi dengan bukan orang Islam, kita jangan telan sepenuhnya. Orang Islam ini dia tidak beriman. Sudah semestinya dia ada muslihat-muslihat yang kita tidak boleh percayai. Itu penting kepada kita. Dan tidaklah kehidupan di dunia ini kecuali permainan dan kesenangan belaka. Kita harus ingat. Nak khianat dunia, nak kejar kerana nak naik pangkat, kita tekan orang tu, kerana kita nak menang, kita rasuah, kerana kita nak ni, semua itu adalah permainan dunia. Sekejap je, umur dah 70 lebih dah. Kau jadi Perdana Menteri ke, jadi siapa ke, tak lama dah. Tak lama, takkanlah you nak khianat umur kita, hasad kita, sehingga membolehkan kita masuk neraka. Dengan mengkhianati orang. Khianat ini tidak amanah. Tidak amanah ini tidak beriman. Tidak beriman ini neraka. Fauzan. Ada orang kata khianat pada orang yang khianat agama dibolehkan. Betul tak? Mana boleh? Tak boleh. Khianat dengan manusia, sama manusia. Khianat dengan binatang pun tak boleh. You ambil binatang, you kurung dia. Tak boleh. Itu khianat. Ataupun you ambil binatang, you pukul dia. Tak boleh. Lagilah kalau khianat. Khianat dengan agama. Khianat dengan agama. Ada orang selalu sebut Allahu Akbar, na'udzubillah. Atuk pun masa muda-muda dulu, kita terbawa juga. Atuk pernah. Ni Atuk menyesal sungguh. Atuk berkelahi dengan abang. Abang nak hantar anak dia pergi sekolah Arab. Sekolah Arab kampung masa tu. Bukan sekolah Arab, dia sekolah Arab kampung. Dia kata nak hantar sekolah Arab. Atuk berbahan ni. Masa depan anak kau macam mana? Kau nak hantar sebab kita di Malaysia ni kalau nak kerja kena ada SPM. Tak ada SPM tak boleh kerja. Dia kata tak apalah. Tak apalah. Kemudian rupa-rupanya dia yang betul. Atuk yang silap. Anak-anak dia semua berjaya. Anak-anak dia. Sekolah Arab dia. Sekolah Arab biasa. Sekolah kampung. Berjaya. Ada yang tak berjaya dapat makan gaji. Tapi berjaya dalam dunia perniagaan. Ini Atuk silap dulu. Atuk mengaku Atuk silap. Sebab Atuk menekankan. Pada masa itu ialah kita tekan kepada makan gaji je. Maka masa depan kita akan lebih terjamin. Kononnya macam tu. Jadi syarat kerajaan mesti ada SPM sebagai untuk kani apa semua kan. Tapi anak-anak dia ada yang makan gaji tapi ramai yang berniaga dan berjaya sukses. Tapi dia bermula di sekolah Arab. Dan dia beruntung anak-anaknya hafal baca Al-Quran, setengahnya hafiz, solat tak tinggal, zikir semua. Anak-anaknya hebat. Dan Atuk merasai itulah tindakan yang betul. Tindakan yang betul yang dibuat oleh abang Atuk. Betul. Dan Atuk tekankan kepada anak-anak kepada sekolah biasa apa semua. Yalah, bolehlah berjaya lah. Sampai peringkat master apa semua anak tu. Tapi solat, malas lah. Itulah, baca Quran malas lah. Ini yang mistake lah. Atuk rasa mistake. Sebab kejayaan dunia itu sementara. Ini kita harus ingat. Kejayaan akhirat itu yang paling penting. Jadi apabila kejayaan dunia itu sementara, maka kita kena kurangkan masa untuk mengejar ilmu dunia. Kita banyakkan masa mengejar dunia akhirat. Sebab akhirat itu kekal. Kekal. Ini yang kita harus faham. Ya, sentiasa dalam rahmat Allah. Amin. Sentiasa rasa happy. Ibarat tak ada masih pada masa pada kita. Rasa tenang jiwa, tak khusyuk. Ya, Liza. Betul lah sekali. Ya, Liza. Assalamualaikum, Tok. Waalaikumsalam, Tok. Semoga Ustaz dalam lindungan Allah selalu. Sihat tubuh badan. Atuk. Liza, Atuk bukan Ustaz. Atuk. Panggil Atuk je lah.
Ni Atuk cakap dengan cucu ni. Cucu. Thank you semua yang sudi hadir. Bantu Atuk dia. Atuk kita. Tap screen. Wah, Atuk dia lah ni. Cici. Oh, Cici. Atuk dulu pernah niaga ke? Fauziah, pernah? Atuk umur 39 dah mula niaga. Sehingga umur 60. Berniaga. Berniaga. Boleh? Fauziah berniaga ke? Boleh? Nak share sikit-sikit? Ada pengalaman juga. Atuk pernah ada sebuah kilang buat telefon ni. Pekerja Atuk 125 orang. Ada 5 engineer lulusan Amerika sebagainya. Telefon, bekal telefon kepada Telekom Malaysia. Telefon rumah dulu tak telefon kan? Static phone. Itu Atuk pernah buat untuk East Coast. Kelantan Terengganu Pahang, Atuk buat lebih kurang dalam 40,000 unit sebulan. Oh, boleh tahan? Dululah cerita lama. Ya, Nurliza, kita tak boleh khianat semua orang atau binatang. Tak boleh, betul. Ya, Nescafe Air, betul tu. Mak ayah semua mesti nak hantar anak dia orang belajar tinggi-tinggi. Belajar tinggi tak silap. Tapi jangan abaikan agama. Adakah dengan dia banyak masa habis kepada belajar tinggi-tinggi sehingga tak solat? Ini yang silap. Itu yang silap. Jadi, maknanya belajar tinggi-tinggi itu mengabaikan agama, itu very big mistake. Big mistake. Tak terasa lah. Sebelum dia berumah tangga, tak terasa. Tapi setelah berumah tangga, setelah dia tua, dia pun mulai ada cucu, dia pun mulai merasa. Allah, tak guna aku jadi lawyer. Duit juta-juta. Tapi tengok anak cucu dia. Dia akan rasa. Dan masa tu, it's too late already. Too late. You tak boleh baiki dah, kecuali baiki diri sendiri saja. Baiki diri sendiri saja. Tak boleh baiki dah. Pak Senawi bolehlah mengajar sekolah-sekolah biasa. Wah, lain macam. Nurliza sebut Pak Senawi. Itu orang sekolah Arab kan, Nurliza ni. Ya, Mat. Ya, Assalamualaikum, Tok. Handsome. Waalaikumsalam. Hari ni bukan nak pakai sangat handsome ni, tapi pakai baju 2 lapis. Dalam ni ada t-shirt. Sejuk. Jadi, Atuk akan selalu batuk. Batuk. Apabila sejuk dada tak boleh. Jadi, pakai tebal macam ni lah. Akal kena macam ni, okey sikit. Tidak batuk. Terima kasih. Dari kecil saya ikut je mana yang mak saya nak. Sebab saya fikir redha mak penting. Itu penting. Kena ikut mak bapak itu redha. Tapi tadilah, kalau ada peluang, sahabat-sahabat sana ada anak cucu sekolah Arab, hantar dia sekolah Arab. Tadika sekolah Arab. Hantar kan. Kadang-kadang betul lah orang hantar tadika, yang English oriented. Sampai tak ada pun belajar agama langsung. Itu tak. Tapi macam Atuk tengok, macam cucu Atuk ni dia hantar di Khalid ni, dia ada banyak mengenai agama, dah boleh baca doa apa semua. Dan dari segi umur 4 tahun dah boleh baca doa. Dia boleh baca Al-Fatihah. Dan akademik pun okey. Itu baguslah macam tu. Biar menekankan berat kepada agama. Tapi mak selalu pesan, yang penting jaga solat. Itulah. Jaga solat. Itu pesan Rasulullah tu, bukan pesan mak tu. Itu pesan Rasulullah. Sebab tidak ada agama orang yang tak solat. Itu pesan Rasulullah tu. Suami saya bisnes dari anak sulung umur 2 tahun. Sampai sekarang dah nak bujang, masih bisnes. Bisnes teruskan. Bisnes. Orang bisnes ni untung, Nurliza. Pertama sekali, dia bisnes, dia boleh mengatur masa ibadah dia. Contoh. Contoh. Katakanlah dia bangun awal pukul 5, dia tahajud. Lepas tahajud, dia tunggu subuh, kemudian dia solat sunat fajar 2 rakaat. Kemudian solat subuh. Lepas solat subuh, dia akan buka kedai dia mungkin pukul 9. Dan sebelum pukul 9 itu, dia breakfast dulu, kemudian dia tidur dulu 1 jam. Ataupun setengah jam. Nap dulu. Deep sleep. Kemudian baru pergi. Jadi dia boleh mengatur. Sehingga apabila 12.45 dia berhenti, siapkan diri untuk menunaikan waktu zuhur. Jadi apabila masuk waktu zuhur, dia buat qabliyah zuhur 4, dia buat ba'diyah zuhur 4. Kemudian dia teruskan kerja lagi pukul 2. Sambung. Kemudian dia berhenti pukul 4 untuk persiapan solat asar. Buat solat mutlak 4 rakaat, solat asar, kemudian buat solat asar 4 rakaat. Kemudian teruskan lagi kerja sampai pukul 6. Jadi daripada pukul 6, siapkan diri sehingga menunggu maghrib. Sebelum maghrib, masuk waktu maghrib,
boleh solat sebelum maghrib ataupun masuk maghrib solat maghrib, kemudian selepas maghrib, selepas solat maghrib solat ba'diyah maghrib 2 rakaat. Kemudian lepas solat ba'diyah maghrib, zikir apa semua, solat awabin. Solat awabin ni boleh buat sampai 6 rakaat. Solat sunat awabin daripada waktu maghrib sehingga isyak. Yang cantiknya dia jangan bergerak. Jangan bergerak, jangan pergi makan apa daripada maghrib sampai isyak. Apabila masuk waktu isyak, solat qabliyah ba'diyah isyak dua-dua, kemudian selepas isyak, selepas solat ba'diyah isyak, solat witir 3 rakaat. Selepas solat witir 3 rakaat baru pergi makan. Jadi bagi orang berniaga, dia boleh susun ni. Dia boleh susun. Dia kena susun, tidak boleh susun. Mesti susun macam tu. Bagi orang makan gaji lain. Orang gaji ni dia pukul 8 kena packat. Jadi dah lari dah. Dia dah lari dah. Tapi janganlah jadi alasan. Kalau pukul 10 kau pergi minum, kenapa masa tu tak ambil masa waktu untuk solat duha 2 rakaat? Berarti kau yang salah. Kau yang salah. Jangan menjadikan alasan aku kerja, aku tak boleh solat. Tak betul. Sebab solat first. Rezeki daripada Allah. Jangan meletakkan aku kerja aku tak boleh solat. Ini ramai orang cakap ni. Aku kerjalah, aku tak sempat nak solat. Allahu Akbar. Habislah dia. Habis dia. Masa dia. Ya, muka Tok berseri je. Ada note. Tok mungkin tak perasan. Orang lain yang perasan. Ada note. Ada note. Mana ada note? Itulah semua rezeki daripada Allah SWT. Assalamualaikum Tok. Sehat tak? Sehat. Dah makan belum? Atuk puasa hari ni. Kan Isnin Khamis kan kita puasa. Lupa ya. Isnin Khamis kita berusaha supaya puasa. Puasa. Ini geng-geng kita. Geng-geng kita dalam siri Quote of the Day bersama dengan Atuk ni, geng mengamalkan ibadat. Sikit tak apa. Bukan geng cakap je. Geng cakap tu cara masing-masing lah. Tapi Atuk buat live ni sebenarnya nak mengajak supaya terus buat. Bila dengar, terus buat. Ini kaedah bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah dulu. Sahabat Rasulullah ni apabila dengar saja apa yang diperintah oleh Allah SWT, apabila Jibril menyampaikan satu perintah, okey, aku terima wahyu, kita kena memulai solat sunat duha. Jadi sahabat terus solat. Tidak kata kenapa kena solat ya Rasulullah? Kenapa 2 ya Rasulullah? Banyak tanya pula. Itu sekarang. Dulu tak ada. Dulu apabila Rasulullah perintah, saya terus buat. Jadi, Atuk harap anak cucu Atuk yang dengar ni, solatlah duha. Buat duha. Kena buat. Kalau puasa, Isnin Khamis puasa. Rasulullah tak pernah tinggal puasa. Puasa Isnin Khamis. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum Tok. Saya dah buat. Alhamdulillah. Allah bagi mudah semuanya dari umur 8 tahun. Ngaji pondok. Cantiklah. Itulah hebat. Atuk pun, yalah taklah nak salah ke mak. Mak tak salah kita kan. Kita atas sekolah kebangsaan apa semua. Tapi bayangkanlah daripada 8 subjek hanya 1 subjek aja agama. Agama. Jadi tak larat nak buat lah. Silap kita. Ya kop-kop ada orang tu berhutang lama sangat. Bila kita sebut dia marah. Macam mana tu? Hutang ni ada fadilat dia kop-kop. Hutang. Hutang ni you boleh tanya dia. Tapi apa yang Rasulullah sarankan ialah you tengok keadaan dia. Kalau keadaan dia tu tidak mampu apa semua, you sedekah sajalah. Apabila you sedekah, you dapat 70 kali ganda. Kalau dia hutang you 1,000, you dapat 70,000. Jadi mana you nak? 70,000 tu pula, you akan dapat di akhirat. Dan mungkin Allah ganti di dunia. Dengan rezeki-rezeki yang murah. Mungkin, insyaAllah. Berdoa, ya Allah, aku lansaikan hutangku. Panggil dia, tak apa. Inilah kawan, aku ikhlas lah. Aku reda. Kalau kau tak mampu bayar, tak apa. Aku halalkan. Tapi apabila satu hari nanti, kalau kau mampu, kalau kau teringat, kau bolehlah bayar. Mengikut kadar kemampuan kau. Buat macam tu. Itu yang terbaik. Tapi yang terbaik lagi, aku halalkan semuanya. Kita khalas kosong-kosong. Aku tak nak daripada mahsyar nanti, aku nak masuk syurga, tiba-tiba hutang kau tak bayar, hutang wajib dibayar. Maka akan berlaku pula aku lambat masuk syurga. Kok kena fikir macam tu. Kena fikir. Fikir. Jadi kita pergi kepada akhirat. Hutang ni dunia saja. Mungkin hutang itu memang sesuai untuk dijadikan sedekah. Sebab selama ni, minta maaf untuk beritahu. Selama ni kok kurang bersedekah. Bila kurang bersedekah, ada orang datang pinjam duit.
Jadi nak bagi hutang ada. Nak bagi sedekah tak ada. Nak bagi sedekah tak ada. Nak bagi sedekah, oh betul tak? Ambil RM5. Itu je. Tapi kalau orang nak hutang, kau bagi RM1,000. Itu tanda Allah nak tarik rezeki kau. Tapi kita cepat-cepat beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Aku silap ya Allah. Aku sedekahkanlah hutang aku tu. Macam tu. Baru dapat pahala banyak. Ya, Nescafe. Atuk, tolong doakan bisnes saya. Saya baru start buka gerai air tepi jalan. InsyaAllah. Ada beberapa tip lah Nescafe Ice. Nescafe Ice ke buka? Beberapa tip. Pertama sekali dari segi marketingnya kena ada banting. Buat banting RM20 saja. Banting tahu banting tulis itu. Nescafe Ice harga berapa? Kemudian kena tulis itu masa bisnes pukul berapa ke pukul berapa, hari apa. Hari apa. Ini di antara maklumat yang selalu diabaikan oleh pengusaha. Tak kira kecil atau besar. Jadi, kena ada di gerai kita itu tanda-tanda. Nickname, nama gerai. Nescafe Ice. Nama Nescafe Ice itu apa dia? Nickname dia. Mak kita panggil apa nama kita? Kak Cik, contoh. Nescafe Ice Kak Cik. Jadi, biar melekat dalam kepala orang. Macam Air Asia, everybody can fly. Jadi, biar melekat macam tu. Jadi siapa yang lalu situ, tak minum tak sah. Mesti minum. InsyaAllah macam tu. Itu dari segi persembahan. Penampilan kita. Penampilan gerai kita. Dan penampilan kita. Mesti tepat waktu. Waktu buka, waktu tutup mesti tepat. Hari tutup, hari apa. Mesti tepat. Jadi kita educate customer kita. Supaya customer kita memahami cara kita berniaga. Kemudian masa buat bisnes itu, tengok juga kemampuan pembeli. Ada setengah pembeli dia nak sangat Nescafe Ice. Anak dia 3 orang. Beli satu je. Duit tak ada kan. Sedekahkan satu. Ini saya sedekahkan untuk anak-anak. Ini tak apalah you bayar. Kena ada sikap-sikap seperti itu. Sebab itu untuk masuk syurga ni bukan hanya untuk orang kaya. Orang miskin pun boleh masuk syurga. Bahkan orang miskin lebih ramai dalam syurga berbanding dengan orang kaya. Itulah. Jadi itu dari segi penampilan. Penampilan kita. Kemudian dari segi bacaan-bacaan tu kena buatlah. Kena selalu berselawat. Customer tak ada, kita berselawat. Kita baca surah-surah pendek. Surah Inna A'tayna. Iaitu surah Inna A'tayna ni adalah untuk menenangkan, menyerikan, menarik pelanggan. Atau bacalah apa ni supaya gerai kita tidak dilindungi oleh syaitan. Kadang-kadang orang tak nampak gerai kita. Syaitan lindungi. Baca ayat kursi. Baca ayat kursi. Macam tu amalannya. InsyaAllah. Atuk doakan semoga berjaya. Ya Muhammad, semua perempuan tak risau bab dunia dan akhirat. Allah tolong atuk bab agamanya. Semua perempuan Allah tolong atuk. Mana ada? Kena buat sendiri bro. Kena buat sendiri. Hai. Ya, belum ni kerja dekat Selangor. Tapi mak suruh berhenti. Mak suruh kerja dekat-dekat rumah aja. Tak apa, cantik. Buka ais tu. Kemudian kalau boleh, tempat nak buka ais tu jangan terlalu rapat jalan besar. Bahaya. Biar ada ruang untuk drive thru. Itu perkataan yang paling tepat untuk atuk beritahu. Tulis itu drive thru. You tak payah turun. You boleh bagi tahu daripada kereta je apa you nak. Jadi biar ke belakang sikit. Jadi drive thru buat. Sebab drive thru ni adalah boleh memikat pelanggan-pelanggan yang lalu lalang di situ. Drive thru. Buat sistem drive thru. Nescafe. Nanti tanya lagi atuk apa-apa yang nak maklumat. InsyaAllah atuk akan bantu. Hasan ayahku. San. Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Hamba hari ini tak klik lagi awal. Bangun solat fajar dah subuh. Wah, hebat. Solat fajar subuh. 2. Tahajud. Takkan tak buat tahajud. Kena buat lah bro. Assalamualaikum Tok. Sehat Tok? Sehat. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Makan dah belum? Saya nak pergi makan ni Oh, atuk puasa hari ni. Kan hari ni hari Khamis. Belajarlah puasa. Hebatnya orang ni, apabila saat orang tidur, kita solat. Apabila saat orang makan, kita puasa. Itulah umat Rasulullah. Saya pun puasa tu. Alhamdulillah, Fiz. Amin. Semoga puasa kita diterima oleh Allah SWT. Satu-satunya amalan yang Allah tidak memberitahu berapa besar ganjarannya ialah puasa. Kita tunggu di akhirat nanti ya. Di pada masa nanti, puasa akan datang kepada kita. Di alam barzah pun puasa datang dah. Akulah puasa. Akulah puasa. Aku datang untuk membantumu. Ya malaikat. Jangan pukul. Dia ni selalu puasa. Dia rasa ni rakanku puasa. Sebab puasa ni makhluk.
Dia datang bantu kita. Aku menjaga dia kerana dulu di dunia dia puasa. Dia puasa kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita penting dalam kubur ada kawan ke? Tak ada. Dalam kubur kereta Myvi baru boleh sampai ke kubur. Tak ada. Tak ada. Dalam kubur bini comel masuk ke? Tak ada. Bini comel kahwin lain lah. Kahwin lain lah. Tak ada. Yang adanya ialah ayat Al-Quran. Yang adanya ialah puasa kita. Yang adanya ialah dalam kubur sedekah kita. Yang ada dalam kubur zikir kita. Yang ada dalam kubur selawat kita. Jadi ini yang bekal yang kita kena bawa dalam kubur. Dalam kubur. Mulailah. Mulalah batas juga. Tapi sebab batas macam-macam masalah lah. Last-last berhenti juga. Ikut Jaj Kamal. Boleh. Atuk yakin Nescafe. Atuk yakin rezeki ada di mana-mana. Rezeki ada di mana. Ikut perintah Mak. InsyaAllah. Berusaha. Kena share banyak dengan Atuk mengenai how to start the business. Jual air tepi jalan. Tapi kena proper tau. Kena proper. More on professional lah. Professional. Tak semesti membelanjakan gerai yang mahal apa tu. Tak semesti. Tak semesti. Kadang buat ngabuluh pun okey. Buat ngabuluh je. Simple-simple je. Tapi info kena lengkap. Macam Atuk kata tadi. Kena ada banting. Kena ada ceria. Kena ada drive-thru. Itu penting. Itu penting. Kemudian wifi lah. Kena ada viral apa semua. Ya Fauzia. Mana baik kerja makan gaji. Kerja niaga tu. Sebab belajar tak tinggi. Kalau tanya Atuk berniaga lah. Kalau belajar tak tinggi. Kalau tak tinggi. Ya hanya pergi jadi sales girl supermarket je lah. 1,500. 10 tahun kerja pun 1,500 lah. Tak naik-naik. Tapi kalau you belajar you berniaga lain. Berniaga ada peluang. Ada orang kelulusan SPM boleh jadi juta, boleh jadi jutawan. Ada. Ya itu yang penting. Jadi kelulusan tidak menjadi ukuran. Tidak menjadi ukuran. Itu penting Fauzia. But you must start somewhere lah. Must start. Ya man. Atuk, Messi Mafe yang menang World Cup. Mafe. Second time World Cup untuk France. Second time. Sebab kalau Benzema dengan Mafe, itu satu striker yang hebat. Benzema dengan Mafe. Kalau dua orang ni, hebat. 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 Ya, man. Tok, Mamoto. Atuk, kalau pi ride jauh-jauh, boleh buat jamak tak? Boleh. Sepanjang perjalanan masjid banyak perlu jamak ke? Boleh. Tapi kalau tak jamak lagi bagus. Berhentilah kan kita ride pergi jauh-jauh kan kita nak enjoy. Kita enjoy jangan lupa Allah. Jumpa masjid solat lah. Jumpa masjid solat. Pentingnya semakin banyak kau solat di masjid, tempat kau sujud itu akan menjadi saksi di alam barzah nanti, di padang mahsyar nanti. Tempat you sujud, masjid-masjid tu akan menjadi saksi. Menjadi saksi. Menjadi saksi kau yang kau ni solat di masjid tu. Jadi nampak masjid berhenti. Tempat air kau ambil wuduk. Kau ambil wuduk masjid. Laga mana, pergi mana, kat kampung-kampung. Itu semua akan menjadi saksi. Saksi daripada masyarakat nanti. Suka-suka juga. Tapi pungutlah pahala. Rugilah tak pungut pahala. Tok, tak live ke pagi ni? Ya, Ilham. Tak live. Tak live lah pagi ni. Duk borak-borak je lah. Nak buat macam mana? Ya, Tok, Messi Mafe. Memang World Cup. Mafe dengan Benzema. Kop-kop, insyaAllah tu. InsyaAllah. Kop-kop, bagi orang berniaga, susunkan ibadah dulu. Masa ibadah dulu, baru susun masa berniaga. Sebab Atuk pernah dengar orang kata, aku kalau tak berniaga waktu pukul 12 hingga pukul 2 ni, masa tu orang paling ramai lah. Masa tu laku. No way. Laku tak laku, itu rezeki daripada Allah. Tapi solat, kau tutup dulu. Maaf ya, sekarang saya pergi solat. Pergi solat dulu. Masuk waktu solat dulu. Kemudian lepas tu baru berniaga. Macam tu. Kena buat. Rezeki daripada Allah. Solat tidak. Tak boleh lah macam tu. Ya Hasan. Hasan ayahku. Ya Allah. Amba halalkan segalanya. Amin. Dan jangan ingatkan lagi apa orang hutan. Itu yang cantik. Itu yang cantik. Itu cantik. Lebih-lebih lagi, jumpa dengan dia. Aku nak jumpa dengan kau ni bukan apa. Aku halalkanlah semua hutang-hutangku. InsyaAllah. Yang aku harapkan ialah pahala daripada Allah SWT. Dan insyaAllah Allah akan gantikan dengan saluran-saluran yang lain. Rezeki Allah tu besar dan banyak. Itu yang cantiknya. Itu yang cantiknya. Itu yang kita perlu amalkan. Gigi apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sempat hadir, Alhamdulillah. Semoga gen duha, semua gen duha. Amin. Waalaikumsalam. Mana Cici? Gigi datang ni. Cici, senyap je Cici. Sekejap ada, sekejap tak ada. Man blues. Atuk, miss you, mape. Dah, man. Mape. Tepat tu, banjir ke tak? Belum. Belum. Banjir 2 hari lepas sudah naik paras bahaya air sungai. Sekarang dah turun balik dah. Zalina Lamba, apa khabar Zalina? Assalamualaikum Tok. Wassalamualaikum Tok. Waalaikumsalam. Ya Zalina, apa khabar? Just go number 1. Terima kasih, terima kasih. Tajuk kita hari ini ialah khianat. Khianat. Khianat ni kadang-kadang kita tak sedar kita seorang pengkhianat. Ini yang paling takut sekali. Kalau kita niat itu teruklah kita. Kita tak sedar kita pengkhianat. Kita pengkhianat, kita tak sedar. Pengkhianat ni banyak. Pengkhianat kepada diri sendiri. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, Wani, Hani. Wani, Hani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, Wani? Wani sihat? Wani sihat. Ya, Ain Ihsan. Tolong baca ni, hujan je turun. Tolong baca. Minyak tak turun lagi. Turun lagi. Tak apalah. Setiap titik hujan yang turun akan dihitung oleh malaikat. Malaikat di langit. Kan kebesaran Allah SWT. Ada malaikat yang kerjanya menghitung hujan yang turun ke bumi. Itulah tolong. Orang tolong baca. Tolong baca. Tiadalah kehidupan di dunia ini kecuali permainan dan kesenangan semata-mata. Permainan. Hidup di dunia ini hanyalah permainan. Dan senang yang sementara semata-mata. Semata-mata. Sebab itu, tunaikanlah amanah. Jauhilah daripada khianat. Amanah yang diberi. Amanah ni banyak. Kita kahwin dengan perempuan yang kita suka. Memanglah kahwin ni mesti suka. Tak suka tak kahwin kan. Kahwin. Kena jaga dia. Bayangkan mak bapak dia jaga umur sampai 25 tahun. Kau terus pergi Minan ambil dia jadi bini kau. Terus buat tidur terus. Mak bapak dia 25 tahun. Jaga nak besar. Amanah tu bro. Jaga isteri amanah. Amanah. Tok, bagi tip nak cari bakat isteri boleh. Saya ada 2 pilihan. Satu yang pakai tudung. Satu lagi free hair. Pakai tudung. Pakai tudung. Tengok Zahir dulu. Zahir kerana penampilan sebagai muslimah. Itu. Kemudian, tengok pula kepada batin dia. Jangan tengok pada batin dia. Aurat bukan. Tengok kepada amal ibadat dia. Tengok dia sekolah di mana. Pembelajar macam mana. Doa-doa macam mana. Baca Quran macam mana. Macam tu lah. Macam tu lah. Baik. Kalau sentiasa melakukan perkara haram, itu tidak baik. Kalau free hair, dia sentiasa haram. Tidak baik. Baik itu kata mulut dunia. Dunia kata, wah dia ni baik lah. Selalu senyum, selalu bagi makan, selalu bagi minum. Pemurah apa semua. Tapi tak tutup aurat. Itu tidak baik namanya. Tidak baik. Ya, para Jasam. Lama tak nampak. Salam ceria selalu bang. Salam ceria. Waalaikumsalam. Ceria sok-mau. Ceria sok. Pilih yang pakai tudung. Ada juga orang kata pakai tudung hatinya boleh tentu baik. Jangan cakap macam tu lah. Jangan cakap macam tu lah. Jangan mendahului. Don't jump the gun. Kalau kau lompat di hadapan senapan, kau akan ditembak oleh peluru sendiri. Jangan ke? No. Tawakal tu Allah. Ya Wani, Hani. Alhamdulillah. Sehat, terima kasih. Semoga semuanya di sini juga sehat-sehat dan sentiasa di dalam lindungan Allah SWT. Bila sebut nama Hani ni, teringatlah madu. bukan madu pasal nenek kau. Tak boleh ni nenek kau. Bukan. Ini madu asli. Madu asli. Apabila Rasulullah dengan Sayyidina Ali berada di sebuah pokok, berhenti rehat. Tiba-tiba datang seekor laba-laba. Lebah. Seekor lebah. Yang datang seekor lebah. Sayyidina Ali nampak lebah itu ada sarang dia. Ada madu. Sayyidina Ali kata, ya Rasulullah, kalau nak makan madu, saya boleh ambil madu lebah ini. Madu lebah ini. Rasulullah tanya Sayyidina Ali, engkau boleh dengar tak apa yang lebah bagi tahu? Sayyidina Ali kata, dengar. Okey, tadi lebah datang bagi tahu. Bagi tahu. Kita berdua ni adalah tamunya. Lebah datang bagi tahu kepada Rasulullah. Rasulullah kan mukjizat. Kita berdua ni hari ni tamunya. Jadi dia nak bagi madu lah. Lebah nak bagi madu. Di samping itu aku tanya dia. Ya lebah. Rasulullah bercakap. Ya lebah. Aku tengok engkau pergi daripada bunga ke bunga.
bunga ke bunga. Dan kau dapat madu tu. Dapat madu. Macam mana? Lebah jawab, ya Rasulullah. Setiap kali aku hinggap di bunga, aku berselawat kepadamu. Tengok pesan. Sebab itu hani ni adalah 1000 obat penyakit. Hani ni. Hani, dengar ni. Setiap kali aku hinggap di bunga, di sekuntum bunga, aku berselawat kepadamu ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lebah berselawat kepada Rasulullah. Ambil bunga. Sebab itulah hani itu adalah sesuatu benda yang paling berguna. Rasulullah tak tinggal minum hani. Itulah cerita untuk hani. Boleh hani? Ingat betul-betul. Ingat betul-betul. Jadi lebah itu yang menyebabkan hani itu, madu itu begitu berkhasiat. Kerana setiap kali lebah nak ambil madu di bunga, dia berselawat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hebat kan? Thank you info tu. Tapi saya tak sampai hati nak putus dengan free hair gitu. Dalam soal hukum bukan sampai hati. Itu neraka dengan syurga bro. Neraka dengan syurga. Kalau dia boleh ikut, kau beritahu dia. Saya, kalau you want continue with me. Itu pun macam tu juga dulu. If you want continue with me, I nak you cover your hair. Dan banyak lagi perkara-perkara yang mungkar. You tak boleh buat. Kalau dia kata, you nak kontrol I. Belum kahwin nak kontrol dah. Okay, go to hell. Cari orang lain pula. Macam tu lah. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Orang yang khianat pada agama, bolehkah buat iman solat? Iman solat ni cerita lain. Kalau dia cukup syarat jadi imam lah. Khianat tu di antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dengan Allah. Jangan. Kita kadang-kadang kita tak tahu. Pada tafsiran kita je, dia tu khianat ke apa ke. Itu semua hati dia kan. Kecuali kita nampak secara zahir, secara jelas. Dia ni mempermainkan hukum Allah. Itu tak boleh lah. Biasa tu iman tak sampailah tahap tu. Tak sampai tahap tu. 46 solat istiqarah. Solat istiqarah. Cantik. Cantik. Tapi pada atuk dah jelas dah. Pakai tudung tak pakai tudung. Macam mana next cafe? Tengok next cafe pakai tudung. Macam tu lah. Betul tu. Thank you. Thank you. Tapi berusahalah. Rasulullah SAW bersabda, jika satu amanah disia-siakan, maka tunggulah hancurnya. Baginda ditanya, bagaimana bentuk mensia-siakan amanah itu ya Rasulullah? Jika suatu pekerjaan yang diserah kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Ini jelas. Jika sesuatu tugas itu kita serahkan kepada orang yang tidak pandai. Motosikal kita rosak. Tapi kita nak tunjuk kita ni orang yang patuh syariah. Patuh syariah. Tolak motor pergi rumah Tok Imam. Assalamualaikum Tok Imam. Waalaikumsalam. Kenapa tolak motor tu? Motor saya rosak Tok Imam. Boleh tolong baiki tak? Boleh tak Tok Imam tu baiki motor? Sebab apa? Sebab nak patuh syariah. Nak bui. Jangan begitu. Tok Imam bukan ahlinya. Kalau Tok Imam baiki motor kau, akibat lebihlah skru. Motor tak hidup, hancur terus. Itulah maknanya. Bila bukan ahlinya. Itu contoh. Ada juga orang melampau kena kepada ahlinya. Ahlinya. Saya nak kena out dulu. Silakan. Ada hal sikit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Jengak Atuk. Terima kasih kerana sudi Jengak Atuk. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Jika sesuatu pekerjaan diserah kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Itulah tidak amanah. Tinggalkan yang tidak bermanfaat. Tanda dari baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Tinggalkan benda yang tidak bermanfaat. Ini banyak ni. Kadang-kadang sayang kepada kawan, sehingga kawan tidak membawa kebaikan pun, maka masih lagi terus dengan kawan itu. Jiji. Tapi ada je imam yang pandai repair motor kan tu? Ada jugalah. Itu contoh je Atuk beritahu. Motor Jiji punah ke? Mari Atuk repair. Atuk repair, cabut tayar, habislah. Ya, Mak Motor. Atuk, bolehkah kita sokong Argentina? Sebab Argentina support Israel. Saya harap Morocco juara FIFA. Morocco dah kalah dah semalam. Dah kalah dah. Dengan France 2-0. Itu sukan. Kita bukan akidah. Akidah tak boleh. Kalau sukan tak ada hal. You sokonglah siapa-siapa pun. Tak ada kaitan. Tak ada kaitan. Itu sukan. Tak sama dengan akidah.
Jadi bagi orang yang baik ialah orang yang meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat bagi dia. Yang tidak bermanfaat, tidak berfaedah bagi dia. Dia meninggalkan. Contoh seperti hobi. Ada orang hobi dia memancing. Pada dia boleh membawa ketenangan. Dia melihat laut, sungai. Dan di samping mancing, dia berzikir sebagainya. Jadi pada dia memancing itu manfaat. Tapi bagi orang yang tak minat memancing, pada dia buang masa. Jadi pada dia tidak bermanfaat. Maka kau pergi buatlah benda lain. Pergilah buat benda lain. Itu yang dikatakan benda itu bermanfaat. Jangan kata pula engkau ni hobi mancing tak ada manfaat langsung. Jangan cakap. Ada manfaat pada dia dan tak ada manfaat pada orang lain. Itu dari segi hobi dunia. Tapi kalau dari segi agama tak boleh pula. Engkau ni asyik solat sunat je. Tak ada manfaat. Tak boleh. Yang tu tak boleh. Tak boleh nafikan dari segi ibadat. Tak boleh. Kau solat 5 waktu ni. Oh, kaya lah kau. Tak boleh. Itu tak boleh. Itu tak boleh. Itu bukan lagi soal manfaat. Itu wajib. Wajib mesti ditunaikan. Kalau solat-solat sunat. Mesti diutamakan. Zikir apa semua ibadat itu kena. Sebab yang itulah yang kita nak bawa ke akhirat. Yang itulah yang kita nak bawa dalam kubur. Matinya anak Adam itu 3 ikut ke kubur. 2 balik. 1 masuk dengan mayat. Jadi kita kena tahu. Ini rahsia sudah buka. Dah buka rahsia. Tapi tak nak ikut. 2 balik. Apa itu 2 balik? Bini cantik balik. Menangislah sehari. 2 hari. Lepas tu kahwin lain lah. Suami pun macam tu juga. Ada can kahwin muda lah aku. Bini cantik balik. Harta balik. Naik van. Naik kereta besar. Semua anak-anak pergi kereta besar. Sampai kubur. Selepas kambuh semua balik. 2 balik, 1 tinggal. Yang tinggal itu amal ibadah. Amal ibadah kita. Jadi amal ibadah itulah. Jadi yang kita perlu buat bermanfaat, benda yang bermanfaat ialah benda-benda amal ibadah. Jadi amal ibadah kita, kita utamakan yang wajib dan kita utamakan yang sunat-sunat yang menjadi sunnah. Rasulullah kata, siapa yang nak berada dekat denganku di akhirat nanti ialah orang yang menjalankan sunnah-sunnahku. Sunnah Rasulullah ni banyak. Kadang-kadang kita tak perasan je. Kita buat macam adab je. Makan dengan tangan kanan. Itu sunnah. Sebelum makan baca bismillah. Itu sunnah. Pakai kasut bermula kaki kanan. Itu sunnah. Itu semua sunnah. Menutup aurat. Itu sunnah. Itu sunnah. Makan wangi-wangian. Itu sunnah. Itu sunnah. Itu semua sunnah. Sunnah. Banyak kita buat sunnah. Nak tidur. Itu sunnah. Tidur mengiring kiri. Itu sunnah. Itu sunnah. Banyak sunnah. Nak masuk rumah bagi salam. Assalamualaikum. Biar tak ada orang pun. Tak apa. Nak masuk. Ramai orang bila nak masuk rumah. Balik daripada rumah. Bagi salam kan. Itu biasa. Tapi tak ramai yang bagi salam nak masuk bilik. Nak masuk bilik pun kena bagi salam. Sebab syaitan kata, aku akan berada di ruang-ruang kosong yang tak ada orang. Itu syaitan kata. Jadi, kalau kita bagi salam, Assalamualaikum. Maka syaitan pun kata, oi kawan-kawan, ini bukan tempat kita. Dah ada orang bagi salam. Kita kena buat macam tu. Begitu juga kita masuk bilik. Masuk dalam rumah. Sebelum masuk dalam rumah, kita bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi apabila nak masuk dalam rumah pula, dalam bilik pula, bagi salam sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi ibu-ibu pula, nak pergi ke dapur, nak masak, bagi salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi salam sama. Bagi salam. Anak-anak nak pergi sekolah. Bagi salam kat kelas tu sebelum masuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagi salam siapa? Nak masuk dalam hutan. Bagi salam. Dalam hutan bagi salam. Nak pergi kebun bagi salam. Buka pintu daripada rumah. Buka pintu nampak hijau. Assalamualaikum. Bagi salam kepada pokok-pokok. Sebab pokok-pokok ni berzikir. Pokok-pokok ni berzikir. Berzikir. Zikrullah. Pokok ni. Banyak hadis yang sahih, iaitu pokok ini berzikir. Apabila sahabat Rasulullah meninggal dunia, Rasulullah ambil batang tamar cocok, pelepas tamar cocok di kubur. Sahabat tanya, kenapa cocok? Inilah zikir daripada pelepas tamar kepada si mati. Bagi salam. Kaki kanan juga. Ya, normal lah. Pergi kaki kanan. Kaki kanan. Keluar kaki kanan. Macam tu. Sunnah. Banyak sunnah. Jadi kita buat sunnah. Dan sunnah-sunnah dalam ibadat pula ialah soal-soal
Puasa Isnin Khamis sunnah. Sahabat tanya Rasulullah, kenapa puasa Isnin? Isnin hari jadiku. Isnin hari Al-Quran diturunkan. Dan banyak lagi sejarah kepada Rasulullah hari Isnin. Hari Isnin. Jadi kita buatlah. Kita buatlah. Kan kita nak syurga. Dunia ni tak lama. Tak lama. Bagi sesiapa yang sudah sampai umur 40. Ada orang kata the life begin 40. Tak betul. Apabila umur 40, kematian sudah bermula. Ini tak kira lah umur 30 mati, 20 mati, 2 bulan pun mati. Tapi bagi usia yang biasa, umur 40 dia bermulanya kematian. Umur 40. Umur 40 bermula kematian. Umur 60-an kematian bila-bila masa. Sebab Rasulullah meninggal umur 63. Dan Rasulullah kata umur umatku di antara 60 dengan 70 ya. Umur umatku. Jadi pendek sangat masa kita hidup ni. Jadi bagi yang sudah berumur 40, there's a time for you. Go to die. Time for you. High time already. Umur 40 bukan the life begin 40. Itu syaitan kata. Syaitan kata. Umur 40 ialah umur kematian. Bermulanya kematian. Sebab umur 40, apa tanda-tanda kematian? Tanda-tanda kematian, tahu tak? Tanda kematian, satunya uban mulai keluar. Sekarang 30 dah keluar dah uban kan? Itu tanda. Tanda-tanda kematian. Uban. Kulit mulai berkedut. Ada kasar-kasar sikit. Di sini ada kedut, sini ada kedut. Itu tanda kematian. Kematian. Mata mulai rabun. Itu tanda kematian. Mulai lupa sesuatu itu, sesuatu ini. Tak ingat letak mana. Itu tanda kematian. Telinga, orang panggil. Dulu panggil perlahan pun dengar. Sekarang orang menjerit pun kurang dengar. Itu tanda kematian. Selera makan. Dulu suka makan ni. Sekarang tak suka makan ni. Itu tanda kematian. Tanda kematian. Apabila sudah ada tanda-tanda kematian di badan kita, apa persiapan kita kena buat? Apa persiapan bagi orang yang nak mati? Umur 40 ni. Bagi 40. 60 tu masa mati dah. 40. Apa persiapan kita? Persiapan kita beribadat lah. Saya baru 20-an. Tapi dah berkedut dah hari ni. Nescafe. Itu kedut tu, kedut risau tu. Kedut nak kahwin tu. Jok-jok je lah. Itulah. Apa yang kita nak cari. Jadi 40-an itu persiapan. Sebab itu Rasulullah kata bagi orang yang tak berubah lagi umur 40. Allahu Akbar. Masih solat pun tidak cukup 5 waktu. Sunah-sunah tidak diamalkan. Solat sunat tak buat. Puasa Isnin Khamis tak buat. Apa persiapan kita? Kematian pasti. Kematian pasti. Kita tak payah risau kepada kematian. Sebab itu ketentuan daripada Allah. Dan rahsia Allah. Tapi kita perlu fikir. Adakah aku sudah bersedia untuk menerima kematian? Adakah aku sudah cukup bekal untuk aku masuk syurga? Sebab yang kita harus kejar ialah syurga. Bukan dunia, bukan. Bukan. Kita tak dapat apa di dunia pun tak kisah. Kita miskin dunia pun tak kisah. Kita tak dapat pangkat besar pun tak kisah di dunia. Kita tak dapat Datuk Tan Sri pun tak apa di dunia. Sebab semua itu tak ada di akhirat. Tak ada. Di akhirat tak ada benda-benda tu semua. Kenapa yang kita nak kejar benda yang tak ada di akhirat? Ini di antara benda yang big mistake yang manusia buat. Mengejar sesuatu yang tak ada di akhirat. Bukan setakat tak ada, tak diperlukan di akhirat. Tak diperlukan. Rumah besar tak perlu di akhirat. Sebab itulah kerajaan menekankan kepada membasmi kemiskinan lah apa. Ini semua strategi tak betul. Miskin tetap ada. Tetap ada. Sebab miskin itu ketentuan daripada Allah SWT. Ketentuan Allah. Miskin. Sebab itu ada orang lahir dalam keluarga miskin. Adakah dia minta dia lahir dalam keluarga miskin? Tidak. Tapi itu ketentuan daripada Allah. Adakah kita minta lahir sebagai seorang Melayu beragama Islam? Tidak. Ini pilihan Allah. Adakah orang Cina di sebelah rumah kita itu, dia minta dia dilahir keluarga Cina, kafir pula tu? Tidak. Itu pilihan Allah. Adakah seorang Jepun itu lahir keluarga Jepun, tidak Islam itu? Dia minta? Tidak. Tidak. Itu pilihan Allah. Jadi kalau kita nak lari daripada miskin, kita tidak akan terlari. Tak ada bumi kita nak lari tak tahu. Sebab kemiskinan itu ada di mana-mana. Tapi ada tapinya. Ada tapinya. Di syurga orang miskin lebih ramai daripada orang kaya. Itu berita gembira. Berita gembira yang dibawa oleh Rasulullah. Orang miskin lebih ramai daripada orang kaya dalam syurga. Itu yang kita nak. Jadi kita sudah pun berada
Sebelah kaki dah. Sebab apa? Sebab kita miskin. Sebelah kaki dalam syurga. Itu kata Rasulullah. Jangan kau tak percaya. Tapi Tok susah nak makan apa tu. Berapa kali sehari kau makan? Orang kaya makan 10 pinggan ke sekali makan lunch? Tak ada. Minum Nescafe 10 gelas? Tak ada. Satu gelas juga. Satu gelas ya. Makan untuk kenyang. Bukan semata-mata lah kau ni jutawan, kau makan, kau rembat. Tak ada. Yang kau bayar mahal, itu cerita lain. Itu cerita lain. Kau ada duit, kau sekali makan 1,000. Itu cerita lain. Tapi kalau setakat nak makan untuk perut engkau, sepinggan nasi cukup dah. Sepinggan nasi. Kau jangan tengok orang kampung tak berselera. Ikan kering dengan budu kalau di Kelantan. 2 pinggan habis nasi. Ikan kering dengan budu je. Dengan budu. Kemudian ambil ulam-ulam di tepi-tepi rumah, ambil ulam. Ambil ulam-ulam tu letak cecah budu. Wow! Sedap bro! Sedap. Saya baru umur 20-an tapi dah berkedut dah ni. Sabar je lah. Bonda, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Haji, Mat, Ayah, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bonda Syarifah. Sehat, Alhamdulillah. Amin. Saibah, Assalamualaikum Tok. Selamat pagi, Haji Mat. Pagi, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tajuk kita hari ini ialah khianat. Khianat. Khianat lawannya amanah. Jadi tinggalkan yang tidak bermanfaat dalam hidup kita. Dahlah umur kita ni tak lama. Tinggalkan yang tidak memberi manfaat. Tinggalkan saja. Kawan tidak memberi manfaat, tinggalkan. Renggankan, jangan putuskan. Renggankan. Kawan-kawan yang tidak memberi manfaat kepada kita, kawan yang sentiasa bercakap benda-benda yang tak berfaedah, melakukan benda berfaedah, melakukan maksiat apa semua, tinggalkan. Tinggalkan. Ikan perkasa makan dengan nasi panas-panas sedap. Ada cili burung lagi. Wow! Hujan-hujan sedap tu. Nescafe air. Memang sedap. Ya, Wani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Jiji. Betul, Tok. Sedap dari panggang kambing lagi kan? Tok, rasa budu dengan ikan kering. Memanglah. Serta ulam-ulaman. Itu yang sedap. Maknanya di situ, selera itu rezeki daripada Allah. Selera. Apabila Allah tarik selera kita, you tak kira, you jutawan ke apa ke, tak lalu makan. Selera itu milik Allah. Rezeki Allah yang beri selera tu. Jadi kita makan sekat untuk kita. Rasulullah pun begitu juga. Rasulullah ni orang kaya, paling kaya. Dan Rasulullah ni Perdana Menteri Agung, orang paling besar, ketua negara Islam. Lebih hebat daripada kerajaan Parsi, daripada Rom pada masa itu. Rom, raja dia, rumah emas. Tidur atas emas. Rasulullah tak buat semua tu. Tak buat. Apabila Rasulullah ditanya, kenapa tak buat? Aku lebih suka memilih dalam keadaan miskin. Itu pilihan. Rasulullah pilih untuk jadi miskin. Bukan dia miskin. Tidak. Sebab dia kata, bila aku miskin, aku lebih rapat dengan Allah SWT. Aku tak nak. Rasulullah pernah ada satu cincin. The last cincin. Ada kata cincin lah. Ada kata kalung. Cincin lah. The last cincin. Dia terus pergi sedekah kepada orang. Sahabat tanya, kenapa pergi sedekah? Aku tak nak. Bila aku meninggal nanti, aku kena jawab. Aku ada harta di dunia. Aku tak nak. Rasulullah tak tinggal harta. Orang kaya, ketua negara. Tak ada harta, tak ada. You tengoklah rumah Rasulullah. Tempat makan Rasulullah. Itulah rumah dia. Rumah dia. Berlantai ke pelepah tamar begitu je. Tak ada harta. Dia ada capai satu. Ada jubah satu. Kopiah. Ada pedang. Itu je harta dia. Tapi dia tinggal kepada kita ialah Al-Quran dan Sunnah. Itu harta yang paling bernilai. Tapi kita terbalik. Kenapa kerja kuat bro? Kuat kau. Aku tak boleh. Aku kena sediakan sejak anak aku sebuah rumah. Rasulullah tak buat macam tu. Tak buat. Tak boleh. Aku kena kerja kuat supaya ada bisnes. Boleh diwarisi oleh anak-anakku. Rasulullah tak buat benda tu. Tak buat. Itu yang kita jadi buang masa ni. Buang masa kepada benda yang tak berfaedah. Tak ada faedah kau. Memang tak ada faedah. Biar dia cari sendirilah. Rezeki kan? Rezeki Allah tentukan. Tapi dalam soal amal ibadat, you kena tekankan. Sebab itu orang yang tak solat umur 7 tahun, kau kena pukul. Itu yang patut diwarisi. Kita ni terbalik. Terbalik kau. Betul, amin. Alhamdulillah. Dilera lah tazkirah ayah pagi ni. Dilera benda. Kita banyak buat kerja terbalik. Rasulullah buat lain, kita buat lain. Kemudian syurga, nak masuk syurga Rasulullah. Tak betul kita ni. Syurga mana kau nak masuk? Syurga Rasulullah lah. Habis Rasulullah buat sunat, kau buat? Tak buat. Habis tu nak masuk syurga macam mana? Tak boleh. Seperti yang ditunjukkan arwah Tuan Guru Ni Aziz. Tuan Guru Aziz. Ni Aziz pun rumah pun besar. Boleh tahan. Tapi okey lah. Tidak sebesar rumah menteri besar lain. Dah boleh lah cara dia. Jadi
Ya, itulah, tinggalkan yang tidak bermanfaat. Ini. Jadi kita dalam soal mengisi kehidupan untuk ke akhirat ini, tinggal yang tidak bermanfaat. Banyak benda tidak bermanfaat. Seperti kita bercakap benda yang tidak bermanfaat. Bahkan banyak bercakap benda yang tak baik menjadi mudarat pula. Menjadi mengumpat lah, memfitnah lah, apalah. Baiklah kita berzikir. Zikrullah. Zikir. Zikir, baca Quran, solat, kita buat. Pernah dengar cerita Rasulullah. Memang tak ada yang ikut Nabi. Yang arwah Tok Guru ni Aziz kan, tak ada yang ikut Nabi. Rasulullah. Apa yang Rasulullah tinggal? Sedangkan kita beribadat, mengikut apa yang Rasulullah buat ibadat. Tapi kita tak ikut. Kita ikut. Sebab itu kita jadi penat. Rasulullah tak penat. Rasulullah pasal hal dunia tak penat. Dia berniaga boleh untung je. Sebab Allah tolong. Allah tolong. Kita berusaha bersungguh-sungguh. Bukan minta dengan Allah. Minta dengan motivator. Kau pergi kursus lah. Oi, kau tak pergi kursus, rugilah. Kau pergi kursus dengan dia, bersemangat tahu. Kerja siang malam. Apa bersemangat kerja siang malam? Kalau kau tak solat, rezeki Allah tak bagi. Tak bagi. Ya Adam. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Nahi mungkar, amar ma'ruf. Amar ma'ruf, nahi mungkar. InsyaAllah sejahtera dunia akhirat. Amin. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Amar ma'ruf. Buat yang baik dan tinggal yang tak baik. Betul lah tu. Betul ayah Mi. Betul ayah. Amin. Bonda. Ini yang kita kena betulkan. Bonda, kalau bonda umur berapa dah sekarang? Kena betul. Kena betul dengan anak cucu. Dia nak dengar, dia tak nak dengar, dia punya pasal. Kena betulkan. Kena betulkan. Supaya kita tidak terbawa dengan dunia semata-mata. Jadi doktor tu bagus. Tapi doktor yang beribadah. Jadi arkitek tu bagus. Tapi arkitek yang beribadah. Jadi engineer tu bagus. Tapi engineer yang beribadah. Lebih baik tak jadi engineer, asalkan beribadah. Dia kena di situ. Tak apalah tak jadi doktor pun. Jadi anak yang beribadah. Itu penting. Ni tak apalah tak solat pun asal jadi doktor. Tak boleh. Itu rugi. Ya, Kak Pop. Kak Pop, macam mana cara nak qada solat yang lama-lama yang kita tak ingat? Buat je lah. Setiap kali katakanlah solat Zuhur. Selepas solat Zuhur, ataupun katakanlah awal pergi buat di rumah, katakanlah kita free awal pukul 12, buat buat solat Zuhur, qada dulu, tunggu masuk waktu solat Zuhur pula, solat tunai. Solat ni pula tak semesti waktu Zuhur, qada Zuhur tak semesti. Zuhur qada ni dalam bahasa umum dia kata you boleh qada bila-bila masa, dan apa solat pun you boleh qada. Itu saja. Itu saja. You boleh qada bila-bila masa, bila-bila waktu. Tak kira lepas asar ke, lepas subuh ke, tak kira. Sebelum tidur ke, you nak qada, you rasa nak qada subuh 2 rakaat. Qada subuh. Tak semestinya solat Zuhur kemudian qada Zuhur, tak semesti. Tapi ada juga orang buat pair macam tu, dia nak ingatkan berapa puluh tahun dia tinggal, katakanlah dia tinggal 10 tahun solat. Dia mulai sekarang lah. Kalau sekarang umur 40, umur 50 baru habis. Jadi dia pair lah. Dia pair terus. Pair dengan solat tunai. Selepas subuh ataupun sebelum subuh dia solat qada macam tu. Boleh Kepot? Ingat tak ingat buat je lah. Terus buat je. Kita tak solat ni dosa kita dengan Allah. Tak solat, tak puasa, dosa dengan kita Allah. Itu kena istighfar lah. Minta istighfar. Astagfirullahaladzim. Banyaknya dosa aku tak solat ya Allah. Gantilah. Dan di samping tu buatlah solat sunat. Jangan tak buat. Rugi. Perbanyakkan solat sunat. Ya Allah. Istighfar lah. Sebab bila kita beristighfar, banyak selawat kepada Rasulullah, dan banyak juga zikir-zikir yang boleh menghapuskan dosa. Itu kena amalkan lah. Macam subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Menghapuskan dosa walaupun sebanyak buih di laut. Kita kena amalkan lah yang tu. Sebab kita berdosa. Jijik ya, ramai yang risau miskin. Tapi tak risau dah mati nanti jadi miskin. Itu yang paling takut tu. Mati dalam kaya raya, bila mati jadi miskin. Apalagi miskin. Miskin. Umur yang ayah kata tadilah, sebelah kaki dah nak ke akhirat dah. Sebelah kaki yalah. 40 standby for die. 60 above anytime. Itu kena ingat tu. Kena ingat. Kita selalu ingat kematian supaya kita boleh dekat dengan Allah SWT. Itu. Sebab kita jangan leka, lambat lagi mati. Ramai orang sebut ni. Ramai, muda lagi. Jangan sebut.
Jangan sebut. We don't know bila kita akan expire. Kalau kau beli roti gardenia, bolehlah kau buka situ. Oh, 6 hari lagi expired. Tapi kita tidak ada tag. Tak ada. Anytime we will go. Jangan kata, dia tu dah tua dah. Bila merasa nak mati. Belum tentu. Belum tentu. Yang muda pun pergi. Ya, mawar merah. Assalamualaikum, Tok. Waalaikumsalam. Yang penting, you tanya dada. Tepuk dada, tanya dada. Tepuk dada, tanya selera. Apa persiapan kau untuk kematian? Tanyalah. Baru kau jadi rajin solat. Baru kau jadi rajin baca Quran. Baru kau jadi rajin tahajud. Tahajud. Sebab solat tahajud ini fadilatnya besar. Terlalu besar. Apabila sahabat tanya Rasulullah, ya Rasulullah, apakah ibadat yang baik selepas solat wajib? Solat sunat. Apakah solat sunat yang paling baik? Solat tahajud. Kemudian, barulah solat-solat yang lain. Termasuk solat duha. Sekarang ni solat duha. Mawar merah. Dah solat duha belum? Kena solat duha. Rugi tak solat duha. Rugi pada kita. Barang siapa yang memaafkan sesaat, dia mampu membalas, maka Allah memberinya maaf pada hari kesulitannya. Jadi, bagi orang yang mampu memberi maaf, sepatutnya dia pada masa itu, dia mampu membalas. Tapi dia tidak dia tidak membuat satu perkara itu. Dia memaafkan juga. Dah tu, alhamdulillah, semoga Allah terima dan semoga semakin manis nikmat duha mawar merah, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi dalam kita adalah soal beribadat, kita nak elakkan daripada kita jadi khianat. Jadi khianat ini sebenarnya kita mudah jadi khianat. Khianat ni dekat dengan dengki, hasad, tipu, bohong. Itu khianat tu adik-beradik dia semua tu. Ya, Ayah Mat, bonda. Ayah Mat, kalau tertinggal solat duha, kena qada kau. Kalau Rasulullah qada. Duha ni daripada pukul 7.40 tadi, 7.40 pagi hingga 12.30. Panjang tu bonda, boleh tertinggal ke? Tapi kalau tertinggal, boleh qada selepas zuhur. Qada. Sajaku solat sunat duha, qada 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Rasulullah buat. Rasulullah tertinggal solat sunat fajar. Dia buat. Itu hebat. Boleh buat. Disunatkan. Hebat bonda. Kita rasa satu kerugian yang amat sangat apabila kita terlepas duha. Walaupun waktu duha tu panjang. Terlepas. Sebab itu, cara yang terbaiknya ialah, walaupun masa itu panjang, kita buat di awal waktu. Kalau sebelum atuk start, sebelum atuk start borak-borak dengan you all ni, borak-borak sembang-sembang ni, atuk siapkan dulu duha. Sebab kalau tidak, atuk borak-borak, katakan sampai 1 jam, 1 jam setengah, tiba-tiba ada orang. Tak kira lah orang tu nenek kau ke siapa ke. Kita nak pergi pasar sekejap ya. Kita pun, okey, boleh. Boleh tu pergi. Pukul 12.30 dah. Macam tu lah. Setan ni dia nak sangat kita lupa benda-benda ibadah ni. Sebab setan tak suka kita solat. Setan paling marah kita solat tau. Paling marah solat. Paling marah. Buat baik apa semua, setan cukup marah. Maaf Tok, nak keluar dulu. Silakan Gigi, take care. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah sempat saya masuk live ni lagi, geng. Duha. Terima kasih. Terima kasih Gigi. Take care, jaga diri. Saja nak tahu ayah bonda. Duha dalam pukul 8 lagi. Duha pukul 7.45. 7.45 pagi sehingga pukul 12.30. Itu waktu duha. Waktu duha. Jadi, kalau atuk suka buat awal pagi. Pukul 7.30, pukul 8. Kadang sebelum start ni, atuk start dah. Ya Maznah Ibrahim. Assalamualaikum Tok. Ya Maznah, apa khabar? Kawan atuk masuk sekolah dulu, ada nama Maznah Ibrahim. Sekarang Tok, Waalaikumsalam. Terima kasih. Syaitan cukup marah apabila kita solat. Mungkin anda perasan tak? Anda perasan tak cara syaitan marah? Syaitan cukup takut. Apabila Isra' dan Mi'raj, cerita sikit. Isra' dan Mi'raj, antara benda besar yang dibawa pulang oleh Rasulullah ialah solat. Solat 5 waktu, Isra' dan Mi'raj. Allah perintahkan supaya umat Nabi Muhammad mengerjakan solat 5 waktu. 5 waktu. Syaitan kata, habislah kita.
Habislah kita. Habislah kita. Allah telah memberi sesuatu pelindung yang besar kepada umat Nabi Muhammad. Macam mana kita nak goda dia ni? Syaitan kata habislah ke kita. Bermesyuaratlah pada syaitan-syaitan dan iblis. Dia kata kita goda je lah masa dia solat. Selain masa solat kita kena goda. Sebab kalau dia solat habis kita. Itulah syaitan. Itu syaitan. Syaitan dia goda kita. Goda kita. Alhamdulillah sihat tu. Sihat. Alhamdulillah. Betul Ayah Mak. Baik buat awal-awal lagi baik. Ya. Buat sama juga solat waktu. Solat waktu jangan tangguh. Kalau ada nak buat kerja lain kan. Okey sekejap saya nak siapkan zuhur saya. Macam tu. Ada kejap. Okey sekejap saya nak selesaikan, nak tunaikan asar saya. Macam tu. Macam tu. Kena utamakan. Meli. Assalamualaikum. Ya Li. Apa khabar? Betul. Solat ni syaitan cukup takut tau. Cukup marah. Sebab itu. Puasan tak? Apabila kita angkat takbir. Allahu Akbar. Sebelum kita nak solat tu, syaitan kita tak ingat apa pun. Dalam kepala tak ingat siapa-siapa pun. Tapi apabila angkat takbir saja, Allahu Akbar. Datang selalu. Datang selalu gambar yang tu. Anak kunci duduk kat mana? Kereta kunci tak tadi? Datang. Kita makan nasi kat mana hari ni? Datang semua. Syaitan datang semua. Apabila you angkat takbir. Perasan tak? Itu kerja syaitan. Itu kerja syaitan. Jadi jangan pedulikan dia. Kalau kita rasa-rasa terbabas, tarik balik. Macam kereta api lah. Dalam solat tu rasa hanyut sikit, tarik balik. Ketatkan balik. Sebab mengikut ulama, apabila kita angkat takbir, dua tangan, Allahu Akbar. Apa makna? Tak angkat takbir pun sah solat, tak ada masalah. Itu sunat je. Tapi mengikut ulama mentafsirkan, apabila kita angkat takbir, tangan kita kuis ke belakang. Tolak ke belakang kan? Tapak tangan ni. Belakang tangan kuis ke belakang. Mengikut ulama dia kata, kita tolak dunia. Apabila kita angkat Allahu Akbar, tolak dunia. Tak nak dah dunia. Tak nak ingat. Masa solat tak ada dunia. No world for me. Tak ada. Allahu Akbar, tolak dunia. Tolak dunia. Sebab itulah kita takbir macam tu. Tangan ke depan ni. Tangan ke depan. Buka sikit. Tolak dunia. Tolak dunia. Syaitan ganggu kita. Ya, Meli. Assalamualaikum. Salam. Itulah. Nak tahu syaitan ganggu tak ganggu. Apabila you solat, datanglah. Ingatlah. Singapura cantik juga. Kamu Singapura. Macam itulah datang. Macam mana nak elakkan Ayah Mak ketika terjadi lalai? Balik awal. Balikkan tempat asal. Sebab itu dari segi lalai dalam solat ini, memang kita telah akan diuji. Siapa pun akan lalai dalam solat. Tapi darjah lalai itu berbeza-beza. Cuma sampai tak ingat rakaat tu pun lagi teruk lah. 3 ke 4. Itu teruk sangat lah. Sebab itu kita jangan terbuat. Lawan dia. Lawan. Supaya lalai. Pertamanya ialah pastikan wuduk yang kita ambil itu wuduk yang sempurna. Tadi ada kawan tanya tadi. Wuduk yang sempurna. Kemudian kita kena buat solat sunat wuduk. Buat solat sunat wuduk dulu 2 rakaat. Kemudian solat qabliyah. Buat qabliyah dulu. Kalau nak solat zuhur nanti, buat qabliyah 4 rakaat. Warm up situ dulu. Mana kalau kurang cantik pun, di solat-solat sunat dulu. Baru pergi kepada solat zuhur. Solat zuhur. Kemudian selepas solat zuhur, kita pergi pula lepas zikir Fatimah. Subhanallah, alhamdulillah. Allahu Akbar, zikir Fatimah. Kemudian kita pergi kepada solat ba'diyah 4 rakaat. Baru selesai satu set zuhur. Satu set zuhur ni, solat zuhur ni, bermula dengan ambil wuduk. Dengan Atuk beritahu. Bermula dengan ambil wuduk. Kemudian solat sunat wuduk 2 rakaat. Solat sunat wuduk. Kemudian solat sunat qabliyah zuhur 4 rakaat. 4 rakaat. Kemudian solat zuhur 4 rakaat. 4 rakaat. Kemudian zikir Fatimah. Kemudian solat ba'diyah zuhur 4 rakaat. Baru komplit. Itu komplit. Komplit yang Rasulullah buat. Tapi Rasulullah banyak lagi. Rasulullah surah dia panjang. Rasulullah dia punya fokus, dia tidak lalai, itu Rasulullah lah. Tapi kita buat yang basic tu. Itu yang basic. Coba buat. Zuhur nanti coba buat itu. Coba buat. Itu basic. Basic solat Rasulullah. Basic. Rasulullah solat panjang. Terutama solat malam. Kalau solat siang tak panjang sangat. Rasulullah jarang baca surah Baqarah pun semua. Dia baca tak panjang sebab dia tahu masa kita jadi imam, kita jangan baca surah panjang. Sebab makmum ni ada yang tua, ada budak apa semua.
InsyaAllah. Jadi ini contoh, contoh solat yang lengkap yang diamalkan oleh Rasulullah. Ambil wudu, ya, Tok Abah. Tak apa. Ambil wudu, kemudian selepas ambil wudu jangan bercakap. Ini petua dia. Selepas ambil wudu jangan bercakap. Terus pergi masuk dalam bilik, kalau buat di masjid, buat masjid lah. Pergi masuk dalam bilik tempat solat. Kemudian solat sunat wudu 2 rakaat. Fadilat solat sunat wudu ni besar. Atuk selalu kongsi cerita ni. Bagaimana Rasulullah pergi ke Isra' Mi'raj, dia terdengar tapak kaki Bilal di dalam syurga. Dia belum mati lagi, tapak kaki dia sudah dengar di dalam syurga. Dia syurga. Apabila Rasulullah balik ke Mekah, Rasulullah panggil Bilal. Bilal, apa amalanmu? Aku mendengar tapak kakimu di syurga. Jadi Bilal kata, aku tak amal apa Rasulullah. Selepas kami wudu, aku solat sunat wudu 2 rakaat. Jadi maknanya siapa yang solat sunat wudu 2 rakaat, insya-Allah syurga. Insya-Allah kita bertawassul dengan Bilal. Jadi selepas solat sunat wudu 2 rakaat, buat solat sunat qabliyah 4 rakaat. 4 rakaat. Qabliyah 4 rakaat ni boleh buat satu salam. Satu salam, tak ada tahiyat awal. Terus pergi. Satu salam. Setiap rakaat bacalah surah. Pendek pun tak apa. Satu salam boleh. Kemudian selepas itu pergi kepada solat tunai Zuhur 4 rakaat. 4 rakaat. Selepas itu, selepas bagi salam pun semua, zikir Fatimah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Cukup dah. Itu minimal tu. Minimal. Lepas zikir Fatimah, solat sunat duha 4 rakaat, satu salam. Satu salam. Boleh Boleh. Mulakan Zuhur nanti. InsyaAllah. InsyaAllah. Ya, insyaAllah. Amin. Terima kasih atas kongsi ilmu. Semoga ayah, mak, dirahmati Allah, sihat dan panjang umur. Sama-sama, bonda. Buat. Buat. Itu package solat Zuhur. Kata ulama' dan ada hadis. Ada hadis. Siapa yang solat qabliyah 4 rakaat, ba'diyah 4 rakaat, maka diharamkan api neraka atasnya. Besar tu. Maknanya masuk syurga lah. Masuk syurga. 4 qabliyah. Qabliyah ni awal Zuhur. Ba'diyah ni selepas Zuhur. Kalau tak boleh sebut bahasa Arab, qabliyah, ba'diyah, sebutlah. Saja aku solat sunat awal Zuhur. Solat awal Zuhur, 4 rakaat, satu salam kerana Allah Ta'ala. 4 rakaat, satu salam. 2 salam pun boleh. Tapi atuk buat 4. Jadi 4, tahiyat awal tak ada. Terus kepada tahiyat akhir. Terus kepada tahiyat akhir. Boleh? Saja aku solat sunat qabliyah. Zuhur 4 rakaat. Lillahi ta'ala. Saja aku solat sunat ba'diyah Zuhur 4 rakaat. Lillahi ta'ala. Senang je. Seronok kalau start buat. Seronok. Buatlah bonda. Buat. Seronok sungguh. Rasa manisnya. Kita rasa hidup ini begitu bererti sekali. Begitu ya. Begitu bererti sekali. Begitu bererti lah. Atuk pun susah nak sebut macam mana. Tapi bagi orang yang buat, dia tahulah. Orang yang buat, dia tahulah. Orang yang buat, dia tahu. Buat, dia tahu. Jadi itulah. Khianat, lawannya ialah amanah. Jadi khianat, dengki, cemburu, pembohong, penipu, semua perbuatan-perbuatan ini adalah perbuatan ahli neraka. Ahli neraka. Orang dalam syurga pula, perbuatan dia adalah dia amanah, baik, senyum, tidak ada menipu, tidak jealous, sehat, tidak sakit. Itu semua kebaikan ada dalam syurga. Apa sahaja kejahatan, sakit, demam, apa semua, ini untuk orang neraka. Jadi, untuk menjadikan kita ni mengamalkan ahli-ahli syurga, amalkan di dunia lagi. Ahli, apa sifat-sifat ahli syurga? Amalkan di dunia. Amalkan di dunia lagi. Pertama, tidak jealous. Yang kedua, orang baik. Yang ketiga, tidak dengki. Yang keempat, ini dari segi pekerti, pekerti-pekerti yang baik yang ada pada ahli syurga. Amalkan sekarang. Ini tak kita ni, aku hilang sabar, habislah kau. Kalau dah hilang sabar, bukan ahli syurga lah. Bukan. Bukan. Alhamdulillah ya Allah. Bukan. Assalamualaikum tu. Nenek cantik. Apa khabar nenek? Atuk Haji.
tumpang lalu. Silakan. Silakan, tumpang lalu. Tapi jangan melintas depan orang solat. Tak baik. Lepas solat. Jarak nak melintas depan orang solat ni ialah 1 meter. Kalau kita dah letak boundary, walaupun kita letak buku ke apa ke depan kita, ataupun tasbih ke, dia kena melintas selepas tu. Tu teringat semasa pergi Mekah dulu. Pergi Mekah dulu kan. Jadi, salah satu daripada cara kita nak menahan orang melintas kita semasa solat ialah kita hulur tangan kan. Kita hulur tangan gitu. Jadi, apabila hulur tangan, dia akan lalu selepas daripada tangan lah. Jadi, maknanya dia kena lalu selepas daripada kita tempat sujud. Jangan melintas itu. Melintas ya. Jadi atuk tu tengah zikir lah. Jadi seorang tu dia solat sunat. Solat sunat. Dia tahulah di Mekah ni tok seh ni dia tak kira. Tok seh tok Arab kan. Jadi dia hulur tangan macam tu. Bila dia hulur tangan, dia hulur tangan nak tahan, kawan tu yang melintas pegang salam. Pergi salam macam ni. Atuk nak ketawa, pergi salam. Pergi salam. Dia tu tak berhentilah. Dia tarik tangan, dia terus solat. Atuk rasa dalam hati dia pun salam. Dia ingatkan hulur tangan nak bagi salam. Sebenarnya hulur tangan, dia tak nak bagi melintas tanpa dekat. Itulah. Atuk ingat sampai sekarang. Dia nak tahan tangan macam tu, dia tu bagi salam. Itulah sejarah lah ingat. Macam mana itulah orang tak tahu kan. Orang tak tahu. Solat sunat wuduk, setiap kali nak solat wajib atau sunat. Setiap kali ambil wuduk. Ambil wuduk nak baca Al-Quran. Solat sunat. Anytime ambil wuduk, buat solat wuduk. Itu yang terbaik. Tak kira nak solat sunat ke, nak solat wajib ke, solat qada ke, solat istikharah ke, solat tahajud ke, nak baca Quran ke, ataupun saja-saja nak ambil wuduk pun boleh. Rasulullah sentiasa berada dalam keadaan wuduk 24 jam. Rasulullah. Kita ambil wuduk, solat sunat. Kemudian biar berada dalam wuduk gitu. Solat sunat wuduk. Buat biar ada sokmo. Biar ada sokmo. Biar ada sokmo. Solat. Jadi air semaya biar ada sokmo. Jadi selepas ambil wuduk, solat 2 rakaat, solat wuduk, tak apa lagi buat benda lain. Nak pergi potong ayam ke, potong ikan ke, buatlah. Tak apa, tak ada masalah. Solat sunat wuduk ni pula boleh buat bila-bila masa. Bila-bila masa. Solat wuduk. Sebab dia berkait dengan wuduk. Dia lepas ambil wuduk solat. Sebab lepas ambil wuduk tak boleh bercakap, tak boleh apa, terus pergi, tak boleh fikir apa, terus pergi di sejadah, terus solat 2 rakaat. Kalau tidak terjejas pahala sunat. Terus pergi buat. Boleh nenekku? Nenekku. Nenekku. Jadi itulah. Jadi kita keutamaan ada sikit lagi atau nak tambah mengenai keutamaan sedekah, pemaaf dan tawaduk. Ini ada sikit. Ini pun bagus juga ni. Sedekah itu tidak akan mengurangi kekayaan seorang. Ini sesuatu yang sukar lah, sesuatu yang sukar untuk diamalkan. Apabila memang ini sebuah hadis daripada Rasulullah, hadis sahih, iaitu sedekah itu tidak akan mengurangi kekayaan seorang. Nak tahu, nak test hati kita. Nak test hati kita, betul tak kita ni orang yang tidak kelkut? Boleh test tak nenek? Nenek boleh test tak? Okey, katakanlah kita didatangi oleh seorang peminta sedekah. Kita buka wallet kita, ada duit 100, ada duit 50, ada duit 20, ada 10, ada RM5, ada RM1. Okey, nak tanya nenek. Nenek cantik. Nenek bagi yang mana? Ikhlas jawab. Nenek bagi yang mana? Dalam wallet nenek tu ada 100 keping, 50 sekeping, 20 sekeping, 10 sekeping, RM5 sekeping, kemudian RM1 sekeping. Nenek nak bagi yang mana? Cuba jawab. Cuba jawab. Sedekah itu tidak akan mengurangi kekayaan seorang. Kekayaan seorang. RM20 tu. Itu je lah. Jadi maknanya keikhlasan nenek ni RM20 je lah. Ini ikhlas cakap. Betul ni. Sepatutnya ialah yang keikhlasan sebenar sedekah kita ni, kalau kita yakin bahawa sedekah kita tidak akan mengurangi kekayaan kita, berapa kita kena beri? Bukan kita kena bagi yang 100. Sebab itu yang kita ada. Tapi tak ramai yang boleh lakukan. Kalau solat Jumaat, solat Jumaat, apa ni, Tok Bila bawa beg tu, buka duit tengok. Ambil yang RM5 pergi. pergi. Tapi bagi orang yang yakin dengan sedekah itu tidak mengurangi kekayaan, dia pilih yang paling besar. Ambil yang paling besar, yang 100 bagi.
Ambil yang paling besar. Tapi kadang-kadang wallet kita yang paling besar RM20 je. Ambil RM20. Kita tak bagi 2 keping. Macam tu. Nenek. Itu menguji hati kita tu. Menguji hati. Menguji hati. Tak percaya buat. Buat tak percaya buat. Memang menguji hati. Berapa duit nak bagi? Kok pop. Pergi solat di masjid. Menguji hati. Tengok-tengok. Duit 100 ada 1 keping, 50 1 keping, 20 1 keping, 10 1 keping, RM5 1 keping, RM1 1 keping. Ada orang tak bagi langsung. Itu memang kedekut betul lah. Ada orang bagi RM1, at least something lah. Kalau RM1 dah dapat RM70 gandaannya. Ada orang bagi RM5. Ada orang bagi RM10. Ada orang bagi RM20. Ada orang bagi RM50. Ada orang bagi RM100. Ada orang bagi semua. Bagi semua. Dia kata rezeki daripada Allah. Dia bagi semua. Itu boleh test kan? Keimanan kita. Yakinnya kita tidak akan miskin. Kita bersedekah. Sebab bersedekah ni, di kalangan sahabat pun berbeza tau. Di kalangan sahabat Rasulullah. Berbeza. Pada suatu hari, sebelum berlaku sesuatu peperangan Tabuk kata silap, Rasulullah meminta sumbangan daripada sahabat. Bersedekah untuk menyiapkan sesuatu peperangan. Memerlukan dana yang besar. Dana yang besar. Maka sahabat datang bawa sedekah. Sayyidina Umar datang bawa sedekah. Rasulullah tanya, berapa banyak kau bawa sedekah untuk fisabilillah ni, wahai Umar? Dia kata, aku tinggal separuh di rumahku. Separuh aku bawa. Separuh daripada harta dia. Harta dia. Separuh dia bawa. Ya, Norma Zakaria. Lama tak nampak Norma. Assalamualaikum, Tok. Apa Norma hadir? Apa Norma? Terima kasih sudah hadir. Ajak nak tutup kedai dah ni. Tapi ada sikit lagi nak tambah. Jadi Sayyidina Umar kata, saya bawa separuh daripada harta. Kalau dia ada 100 juta, 50 juta dia bawa kepada Rasulullah. 50 juta lain tinggal kat rumah. Matu Rasulullah tanya Sayyidina Abu Bakar. Ya Sayyidina Abu Bakar, berapa banyak kau bersedekah bawa untuk sumbangan untuk agama kita? Sayyidina Umar kata, aku bawa semua. Inilah kuatnya Sayyidina Abu Bakar. Aku bawa semua, ya Rasulullah. Habis itu apa yang kau tinggal? Aku tinggal, yang aku ada ialah Allah dan Rasul. Beza kan? Sebab itu Sayyidina Abu Bakar, makamnya sebelah dengan Rasulullah. Amal ibadat pahala Sayyidina Abu Bakar, kalau dicampurkan semua pahala umat Islam yang ada dunia hari ini, berat lagi pahala Sayyidina Abu Bakar. Itulah Sayyidina Abu Bakar. Sebab itu apabila Rasulullah minta fi sabilillah, bersedekah kepada jalan Allah, dia bagi semua. Apabila Rasulullah tanya, apa yang kau ada lagi? Allah dan Rasul. Itu bezanya kita kan. Sebab dia yakin. Apabila yakin, kita buat. Dia yakin. Ini yang kita buat. Jadi sekarang dah pukul 11 dah. Hanson tu pakai songkok hari ni. Norma Zakaria. Dah lama dah pakai songkok. Itulah, jarang-jarang masuk. Tak ada. Joke je. Jadi sedekah itu, kita tidak akan miskin. Sedekahlah. Walaupun tak ada 1 sen dalam wallet pun, sedekahlah. Dia tak kisah pun. Jangan fikir. Kadang-kadang kita fikir, aku sedekah ni nanti minyak motor nak buat macam mana? Nanti pamcik macam mana? Jadi kita duk fikir benda-benda yang tak berlaku. Tiba-tiba berlaku sungguh lah. Bila berlaku, tiba-tiba pamcik ke apa ke kan? Nasib baik aku tak sedekah. Kan kena pamcik. Sebenarnya itu bala daripada Allah. Sebab kau kedekut sedekah tadi, maka dipamcikkan motor kau. Kalau kau bagi sedekah tadi tu, dia tak pamcik motor kau. Tak pijak paku. Tapi pijak paku, kau dah kata dah. Susah ni. Duit ada RM10. Kalau bagi sedekah, nanti pamcik macam mana? Pamcik sungguh lah. Sebab kau cakap kan. Inilah kerja kita kena yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena yakin. Nanti kita nak makan apa? Kita nak bagi tengah hari duit ada RM10 je. Bagi dia RM10, aku nak makan apa? Kita puasa lah. Puasa. Lama tak masuk, sibuk sikit. Wah, Norma. Sibuk, tak apalah. Sibuk, okey lah tu. Baguslah. Bagaimana Rasulullah? Rasulullah, apabila bangun pagi, masuk ke dapur, tengok tak ada apa nak makan. Akak-akak saji kosong. Maka dia niat berpuasa. Hari ni aku puasa lah. Jadi siapa yang belum makan daripada selepas subuh tadi, belum makan sampai sekarang, duk menghadap batuk ni, kau niat puasa lah. Puasa hari ni, dapat 1 hari, puasa hari Khamis. Bukan susah nak puasa. Puasa sunat, dia niat lepas subuh pun tak apa. Bagaimana hubungan Rasulullah dengan Aisyah? Hebat. Very romantic.
Atuk sedekah tu adakah dari segi duit je ke? Senyuman pun sedekah. Semualah, tenaga pun sedekah. Material pun sedekah. Ilmu pun sedekah. Senyum pun sedekah. Semua sedekah. Tapi kita lebih mudah kita sebut duit lah kan. Kita sebut infak dari segi duit. Biasanya lebih mudah faham lah. Lebih mudah faham. Duit ni kan. Itu cara kita. Itu kita tengok hubungan Rasulullah dengan Aisyah. Dia jaga hubungan begitu baik. Bagaimana kaitan ibadah. Rasulullah mewujudkan hubungan relationship begitu romantik sekali dengan Aisyah. Termasuk dalam soal ibadah. Termasuk dalam. Pada suatu hari, Aisyah dah masak dah. Pagi-pagi dah masak siap dah. Dah masak dah siap dah. Dia tahu. Tiba-tiba dia tahu Rasulullah puasa. Dia tahu kan? Dia tahu Rasulullah puasa. Jadi dia sedih lah. Sebab Aisyah ni muda. Masa Rasulullah umur 63 tahun meninggal, Rasulullah Aisyah baru umur 18. Dia muda sangat. Dia muda. Rasulullah umur 53. You kan bayangkan Aisyah baru umur 9 tahun, 10 tahun. Dia muda sangat. Jadi Aisyah sedih lah. Sebab dia tahu Rasulullah puasa. Jadi Rasulullah pun saja masuk dapur. Wow, macam contoh-contoh lah. Sedapnya wanginya. Apa? Kan puasa? Saya tak puasa. Rasulullah terus makan. Dia buka puasa dia. Aisyah pun suka. Jadi dia happy lah. How to take take care husband and wife. Macam mana Rasulullah buat. Jadi Aisyah tak moncong lah. Orang muda kan moncong lah. Tak moncong. So dia Rasulullah makan. Jadi Rasulullah buka lah puasa itu. Puasa. Itu masa. Tapi kalau masa tiba-tiba Rasulullah hari itu tak puasa. Rasulullah sengaja pergi ke dapur nak makan. Tak ada apa. Jadi Aisyah rasa macam bersalah. Kerana tak menyediakan makanan pagi. Bagaimana nak berhadapan dengan Rasulullah ni? Terus Aisyah masuk ke dapur. Ya Rasulullah, nak makan ke? Tak, aku puasa hari ni. Dia Aisyah kata, Alhamdulillah, aku tak sedia makanan pun tak apa. Sebab suamiku puasa hari ni. Itu kaedah. Sebenarnya dia tak puasa tapi dia belum makan. Jadi Rasulullah pun niat. Aku puasalah hari ni. Puasa sunat. Macam itulah. Ya penyu. Assalamualaikum tu. Dan juga sahabat. Amin. Semoga hari ini lebih baik dari semalam. Amin. Itu yang kita nak. Kita nak semoga hari lebih baik daripada semalam. Amin. Terima kasih penyu. Penyu. Kerana sudi hadir bersama dengan Atuk hari ini. Jadi sesiapa penyu ke siapa ke yang belum lagi subscribe YouTube Atuk, Haji Mat Atuk, tolong subscribe penyu Haji Mat Atuk. Itu YouTube Atuk. YouTube Atuk ni adalah untuk Atuk uploadkan ni yang ni direkod ni, yang Atuk bagi tazkirah perbualan kita ini direkod oleh TikTok. Tetapi TikTok hanya simpan untuk 3 bulan sahaja. Selepas 3 bulan hangus. Jadi tak boleh carilah mana-mana. Jadi Atuk upload kan. Ambilkan tazkirah ini Atuk upload dalam YouTube. Jadi apabila masuk YouTube kekal lah. Kekal. Atuk meninggal pun kau boleh tengok juga. Kekal di sana. Jadi sebab itu Atuk nak aktifkan YouTube Atuk. Jadi Haji Mat Atuk. Boleh penyu? Mintalah kawan-kawan supaya subscribe Haji Mat Atuk. Di sana ada ceramah-ceramah pendek Atuk apa semua. Yang Atuk upload pun sudah mulai masuk. Jadi kalau masa free, kalau terlepas daripada masa tazkirah pagi ni, pukul 10 11 ni, kalau terlepas nak tengok yang lepas-lepas ke lama dah tak jumpa Atuk apa semua, pergi kat YouTube. Bolehlah tengok sana sembang-sembang. Yang sana tak ada edit, tak ada edit. 100% seperti inilah. Sebab Atuk tak pandai nak edit. Jadi Atuk upload je lah. Lagipun bukan kita cakap yang mengarut-mengarut kan. Kita cakap benda yang baik. Jadi kita upload je yang di sana. Jadi kalau Atuk batuk ke apa ke, semua ada dalam sana. Semua ada. Dan nama-nama pun Atuk baca lah. Kalau nama penyu. Okey tu. Terima kasih. Jadi di YouTube tu akan ada lah. Di YouTube tu. Semua akan ada nama-nama anda apa semua. Jadi pada masa ke semasa. Sebab tu kalau boleh ajaklah kawan-kawan supaya subscribe YouTube Atuk. Sebab tujuannya pertama sekali dah subscribe. Terima kasih Faiz. Terima kasih. Pertamanya ialah kita nak melebar luaskan supaya ramai orang tahu. Bila nak dapat sedikit info
mengenai agama, mengenai motivasi, mengenai kehidupan kita, boleh pergi kepada YouTube Haji Mat Atuk. Itu tujuannya. Sebab di TikTok ni dia kalau tak masuk FYP apa semua susahlah nak cari apa semua. Semua susah sikit lah. Susah sikit. Kemudian nak cari yang rekod ni, Atuk je boleh cari. Atuk akan cari balik yang rekod ni untuk 3 bulan. Selepas tu hilang. Jadi sayanglah kan. Sayang. Jadi sedangkan benda Atuk bercakap ni bermanfaat sehingga hari kiamat. Siapa pun akan cakap benda ni je, benda baik. Apa yang Rasulullah buat, apa yang Rasulullah suruh, apa yang Allah suruh, apa yang Allah larang. Macam benda-benda ni je. Cuma kita elaborate sikit, kaitkan sikit dengan mengenai kehidupan kita seharian. Supaya kita tidak lalai. Kita memanglah, kita ni manusia lalai, manusia pendosa. Memang Allah tahu. Allah tahu. Memang kita dihasut oleh syaitan. Memang Allah tahu. Allah tak marah pun. Allah lebih suka orang yang ada dosa apa semua ni bertaubat. Itu yang Allah suka. Yang Allah tak suka ialah orang yang buat dosa dan tak bertaubat. Allah tak suka macam tu. Bertaubat. Sebab pintu taubat itu sentiasa terbuka. Pintu taubat. Taubat itu ada 5. Ni nak kongsi lagi sikit. Penutup. Pintu taubat. Cara bertaubat itu ada 5. Kita boleh bertaubat sebelum matahari naik daripada barat. Maknanya kita boleh bertaubat bila-bila masa. Kalau matahari sudah naik daripada barat, habislah. Masa tu kiamat berlaku. Satu syarat dia. Yang kedua, ataupun sebelum nyawa sampai ke halkum. Dah tak boleh bercakap dah, tak boleh apa dah. Sampai ke halkum. Maka di situ juga, maka taubat kita sudah tidak diterima oleh Allah SWT. Itu dua ketika yang taubat kita tidak. Jadi janganlah tunggu sampai nyawa ke halkum baru nak taubat. Taubatlah sekarang. Astagfirullah, astagfirullah, ya Allah, ampunkanlah dosaku, banyaknya dosaku ya Allah. Kita begitu je. Rasulullah bertaubat 70 kali ke 100 kali satu hari. Jadi itu orang tak ada dosa. Orang dijamin syurga, kekasih Allah. Berada di syurga Firdaus yang paling tinggi. Kita ni pendosa. Jauh sekali daripada Rasulullah. Jadi tak nak pula bertaubat. Astagfirullahaladzim. Baiki. Jangan tak baiki. Kemudian bertaubat juga apabila satu kesalahan yang kita buat, kita kena rasa benci kepada kesalahan itu. Bencinya aku menipu orang. Bencinya aku buat zina. Bencinya aku minum arak. Kita kena rasa benci. Ini nak dapatkan taubat nasuha. Dan yang seterusnya, yang ketiga ialah kita berniat tidak akan mengamalkannya lagi. Ya Allah, aku tidak amalkan lagi. Ya Allah, tidak amal. Dan yang ketiga ialah kita rasa memang itu satu kesalahan yang berat yang kita buat. Kesalahan yang berat kita buat. Jadi itulah taubat yang ada niat seperti itu. Tapi kalau kita tak boleh buat pun, tiba-tiba buat lagi, taubat lagi. Bila-bila buat lagi, taubat lagi. InsyaAllah. Orang yang tidak berhenti bertaubat, hatinya akan jadi lembut. InsyaAllah. InsyaAllah. Banyak faedah-faedah yang akan ada boleh. Bertaubat ni, beristighfar sentiasa ini, the power of istighfar ni besar. Bukan setakat kita mengharapkan dosa kita diampunkan, tetapi kita akan dimurahkan rezeki. Kita akan direngat oleh Allah SWT untuk beribadat. Kita akan dibimbing oleh Allah SWT ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Bila kita sentiasa beristighfar. Astagfirullah nazim. Astagfirullah. The power istighfar. Itu. Jadi untuk makluman juga, kalau pergi kepada Twitter Atuk. Twitter Atuk ni banyak Atuk upload ceramah-ceramah ustaz. Dalam semua, tak kira di Indonesia, Malaysia, mana-mana ceramah ustaz yang ada di TikTok Atuk akan transfer kepada Twitter Haji Mat Nasir Twitter. Jadi dalam Haji Mat Nasir itu semua ceramah-ceramah daripada ustaz seluruh dunia. Seluruh dunia. Atuk transfer situ. Jadi sekarang Twitter Atuk tu sudah jadi tempat rakan-rakan kita untuk mendapatkan sedikit info mengenai hukum, agama Islam, motivasi dan sebagainya. Haji Mat Nasir. Haji M. Nasir. Macam itulah. Tak ingat dah. Tak ingat dah. Pergi kepada Twitter tu. Jadi begitu juga Atuk buat. Jadi Atuk nak menjadikan faedah media sosial ini. Kalau di TikTok ini Atuk buat live dan Atuk uploadkan ucapan-ucapan Atuk yang ringkas yang 2 minit.
60 second dan untuk transfer apa ni video-video masuk dalam Twitter. Jadi itulah cukuplah untuk setakat hari ini, insya-Allah. Terima kasih banyak kerana sudi bersama dengan Atuk begitu lama. InsyaAllah tak akan rugi. Tak akan rugi, insyaAllah mendapat keuntungan yang melimpah ruah dan mendapat ganjaran yang besar. Bukan sahaja dapat faham sedikit sebanyak, bukan sahaja dapat mengamalkan apa yang kita faham, tetapi yang lebih penting juga ialah kita dapat duduk di taman syurga. Inilah bentuk taman-taman syurga. Di antaranya ialah perkara-perkara yang bercakap benda baik, perkara agama seperti ini, motivasi, bimbingan ke arah kebaikan. Inilah taman syurga. Jadi you tak rugi. You nak tahu you dapat pahala tu tidak? Di pada mahsyar nanti. Kita akan bertemu lagi bersama. Kita akan bersembang lagi di pada mahsyar nanti mengenai perkara-perkara yang baik. Baik, insya-Allah. Terima kasih banyak. So begitulah saja untuk hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam Puteri. Puteri baru senja, insya-Allah. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala